ada lubang. Duduk. Duduk. Apa lubang? Duduk. Dia tak dengar, jangan kacau. Tak makan kacau. Dah tu lubang. Biar. Biarkan. Duduk. Yang ni. Jangan sentuh. Jangan pegang. Tu apa ni? Jangan kamera. Duduk. Naik. Untuk siapa? Untuk siapa? Untuk siapa? Kejaplah. Untuk siapa? Untuk siapa? Bom. Tak Siapa? mau. Tak mau bom. Duduk bawah. Duduk mak. Tak mau. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita berkumpul lagi. Insya-Allah hari ini seperti biasa pada hari-hari hari-hari yang masa dari PKP berjalan, malam Jumaat kita sepatutnya ambil kelas berkaitan dengan tajuk fake. Namun begitu, oleh kerana masih boleh berjumpa, maka kita ambil malam ni insya-Allah masih tajuk fake, tapi kita akan bincang malam ini berkenaan dengan hukum meraihkan perayaan bukan Islam dalam masyarakat berbilang bangsa. Okey. Dan kita sebenarnya benda ni dah dibahaskan dan insya-Allah akan dibahaskan lagi oleh asatizah yang lain. Cuma ia sebagai ingatan, ingatan kepada kita berkaitan dengan hukum agama. So balik pada asal, ini perkara ini adalah berkaitan keagamaan kita, bukan jati diri bagi umat Islam yang sepatutnya kita ada pegangan kita sendiri dalam perkara ini. Namun begitu, wallahu alam. Dan saya tadi sembang dengan orang dekat Al-Khadim, masuk sendiri sendiri. Jadi saya tanya dengan dia pasal benda ni, kalau ikutkan kepada tahun 70-an, 80-an kan, waktu saya besar dalam 90-an pun, tajuk berkenaan dengan keraian atau perayaan orang-orang bukan Islam, penyertaan Muslim dalam perayaan-perayaan berkenaan tidak dapat dilihat satu signifikan, tak ada sebarang bentuk yang nyata. Jadi dia ada dua sudut. Ada yang kata punca dia tak dapat dilihat sangat keraian tersebut berkenaan kerana orang Islam pada zaman berkenaan tak pernah ada pun timbul tajuk nak meraihkan. Tak ada tajuk, tak pernah ada sebarang keperluan ataupun rasa kepentingan meraihkan. Okey. Jadi maka tak ada hukum dibahaskan. Itu pendapat pertama lah. Ada pendapat kedua pula kata tak. Dia kata sebenarnya benda tu berlaku sebagaimana perkara-perkara yang lain dibuat pada zaman berkenaan. Contoh macam keraian-keraian yang ada hidangan arak, tari menari. Kan kalau kita tengok dalam video-video lama dekat YouTube, kadang-kadang bahkan keraian-keraian tersebut macam menjadi biasa pada masyarakat Islam kita yang Melayu. Hatta polis ke askar ke, bila ada keraian, arak dihidangkan. Ini saya cakap ni pasal bapak saya polis. Dan almarhum bapak saya, dia tak berminat untuk pergi kepada majlis-majlis yang kadang-kadang buat majlis makan malam dan sebagainya, sebab dia tak suka dengan apa yang dihidangkan. Memang kalau kita tanya pada orang yang terlibat dengan ketenteraan pun, memang benda ni baru saja berhenti lepas daripada core agama Islam ditubuhkan dalam Angkatan Tentera, barulah dihentikan upacara ataupun program-program yang berkaitan penggunaan arak sebagainya. Ini termasuk juga macam kes Tugu Negara lah. Tugu Negara yang di mana tiap kali
hari kebangsaan dan sebagainya, akan diletakkan bunga di tugu daripada gangsa yang tasik perdana tu. Jadi sampaikan ada sekali ada orang menyangka bahawa benda tadi termasuk daripada perkara biasa. Okey, walaupun sebenarnya itu kan benda tersebut pada umat Islam Melayu, umat Melayu, Islam yang Melayu, memang benda berkenaan tak pernah ada pun daripada ajaran Islam. Tapi dah jadi terbiasa pada masyarakat zaman dulu, benda tu biasa dan tak ditinggalkan, kecuali baru-baru ni. So jadi kita sebut tadi, pertama, tak ada sebarang perbuatan dia buat, tapi ada kata tak dibuat tapi tidak tidak ada sebarang suara untuk mengatakan ia salah. Tidak ada suara mengatakan perbuatan itu adalah salah. Maka dengan sebab itu, pada zaman kita sekarang ni, dengan tersebarnya media sosial dengan meluas, Facebooknya, Twitternya sebagainya. Rupanya dia kata baru ni saya sembang dengan Ustaz Fasan, dia kata Twitter ni sebenarnya untuk orang tua, untuk muda. Kau orang tua pakai Facebook. Ni siapa yang pakai Facebook ni semua tua. yang Twitter, yang budak-budak muda pakai Twitter. So jadi lebih banyak jangkauan. So bila dibahaskan dari sudut masalah capaian ni, ini antara sebab lah bila zaman dahulu benda tersebut dibuat, teguran mungkin ada tapi tak masuk media masa. Teguran mungkin ada tapi media masa tak pernah bincangkan. Jadi bila media masa tak bincangkan, tajuk tentang kerajaan bukan Islam ni, mungkin telah pun terjadi tapi tidak berluas disebarkan atau dipersoalkan dalam media masa. Sementara bila mana kita punya zaman kita ni, media sosial dah jadi sangat-sangat tersebar, maka orang ramai mula menerima maklumat perkara yang mungkin salah dah lama tak buat diketahui, dah lama diketahui tapi tak tersebar pada ramai orang, maka perkara tersebut macam terhenti pengetahuan dia. Contoh macam zaman dulu kan, bila kita pengetahuan tentang suratul Baqarah adalah surah yang patut dibaca untuk mengelakkan rumah dimasuki oleh syaitan. Ini ada Nabi SAW sendiri yang beritahu. Tapi banyak orang tak tahu benda ni. Tapi bila media sosial mula tersebar, hadis tentang perkara ni mula dapat diketahui oleh orang ramai. Ala kulli hal, okey, kita kata mungkin inilah yang berkaitan dengan tajuk yang kita nak bincangkan pada malam ni. Sebab dah pasal tersebar dalam media sosial, menjadi tajuk pertanyaan dan persoalan. Banyak orang tanya soalan. Pasal dia kata benda ni dibuat oleh pemimpin, pemerintah. Sedangkan kalau ikut kita lihat pada nas-nas yang dinukil pada para ulama, semua tak membenarkan akan perbuatan ini dibuat. Bahkan dia termasuk di antara perkara disepakati, ijma' telah disepakati bahawa ia bukan cara yang patut dilaksanakan oleh orang Islam dalam meraihkan atau turut serta dalam kerajaan yang bukan Islam. Ini asas. Baik. Okay, bila kita sebut tentang kerajaan bukan Islam, kerajaan bukan Islam, kita kena faham bahawa sebenarnya dia bukan hanya Christmas. Faham? Dia bukan hanya Christmas. Bahkan dia segala apa yang berkait rapat dengan tajuk. Dia maksud dia ni ataupun kerajaan ni, dia adalah nama bagi apa yang sebenarnya ulangan. Ada ulangan tahunan atau bulanan atau mingguan, yang mana ulangan-ulangan ni tadi, sambutan tersebut akan berlaku padanya perhimpunan umum. Perhimpunan umum. Okey. Sebab tu kalau kita lihat sebab tu kerana dahulunya hari raya ni dalam Islam bila disebut hari kerajaan, dia akan yang kita kata kembali ulangan macam Aidilfitri, Aidil Adha atau hari Jumaat. Pasal dia adalah ulangan mingguan ataupun tahunan. Kemudian ada berlaku padanya perhimpunan. Kalau kerajaan tadi tak ada berhimpun, tak ada ucapan, tak ada sekian sebagainya, tak dinamakan kerajaan. So ada perhimpunan. Ada perhimpunan. Kemudian ada amalan-amalan ataupun perbuatan-perbuatan yang menghimpunkan daripada adat atau ibadat. Contoh macam kerajaan, hari lahir yang orang kita buat. Contoh macam bakar lilin. Kemudian ataupun hari Valentine, hari kekasih, yang mana orang tu beli coklat dan sebagainya. Okey, jadi benda-benda tersebut dia jadikan benda berkenaan sebagai adanya munasabah tertentu. Tapi kalau kita bincang tajuk ni secara detail, sebenarnya ia bukan hanya terhad kepada
masalah kerajaan orang kafir. Hatta kerajaan bid'ah pun sama. Kerajaan-kerajaan yang bid'ah yang diada-adakan oleh sebahagian umat Islam pun termasuk sama dalam perkara ni. Okay. Kemudian kadang-kadang kerajaan ni tadi dia ada berlaku dengan tempat berhimpun. Contoh macam orang Islam kita di Malaysia ni berhimpun di dataran Merdeka untuk sambut tahun baru. Dia ada masa dan tempat sekali. Okey. Jadi semua ni dia dikatakan sebagai apa? Termasuk dalam masalah kerajaan. Yang akan jadikan yang dikatakan macam Nabi kita katakan dilihat kan sebab masa. Contoh macam Nabi SAW bersabda untuk hari Jumaat. Nabi kata ini adalah hadza yaumun ja'alahu Allah lil muslimina aidan. Ini adalah hari yang Allah jadikan untuk orang Islam sebagai kerajaan atau hari kerajaan Aid. Dan juga perhimpunan dan amal. Kita sebut tadi ada perhimpunan juga, perbuatan seperti kata-kata Ibn Abbas. Dia kata syahidul aida ma'a Rasulullah SAW. Aku telah menghadiri atau aku telah saksikan atau hadir kerajaan bersama Rasulullah SAW. Berhimpun bersama Rasulullah SAW pada hari raya. Dia dah hadir perhimpunan tersebut. Kemudian ada pada tempat. Macam Nabi SAW larang bila Nabi kata dalam hadis yang sahih, Nabi kata la tatakhidu qabri aidan. Yang kamu ambil kubur aku sebagai tempat untuk sambutan kerajaan. Pasal tahunan ke? Cuma adalah ustaz-ustaz yang pelik ni dia kata apa? Maksud hadis tu adalah jangan sekali-sekala tiap-tiap hari patut sambut. Dia apa yang ustaz yang serius sikit. Okay, jadi maksudnya bila dia faham hadis tersebut, sebab tu para sahabat Nabi SAW mereka telah tunjuk pada kita cara sebenar pemahaman tentang dalil berkenaan. Tak pernah Nabi maksudkan dengan kerajaan tadi, maksud dia orang tersebut apa kita panggil apa patut sambut tiap-tiap hari. Bahkan Nabi SAW dengan larangan tersebut melarang para sahabat daripada menjadikan kubur baginda tempat untuk kerajaan. Itu maksud dia. Okey. Dan kadang-kadang dia kata lafaz Aid ataupun kerajaan ni sambutan perayaan dan sebagainya dinamakan untuk keseluruhan hari atau perbuatan padanya. Macam Nabi SAW sabda pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bila mana Abu Bakar marah kepada budak-budak perempuan yang masuk dalam rumah Nabi SAW, rumah Aisyah, kemudian mereka bergendang dan juga bernasyid dengan peristiwa yang berlaku pada golongan Ansar, Aus dan Khazraj. Diorang puji atuk nenek diorang, bukannya nyanyi lagu Aku Cinta Pada Engkau, Aku Cinta Padamu, bukan. Lagu mereka adalah berkenaan semangat mereka mengingati atuk nenek mereka yang berani, yang gagah. Jadi dan Aisyah kata diorang bukan penyanyi. Cuma bila Abu Bakar As-Siddiq masuk dalam rumah tu dan marah budak-budak tu menyanyi dalam rumah Rasulullah SAW, Rasulullah larang Abu Bakar dan Rasulullah kata, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, fa inna likulli qaumin aidan wa inna hadza aiduna. Sebenarnya setiap kaum ada kerajaan dan ini adalah kerajaan kita. Kerajaan bagi kita. Okey. Dan hari-hari sebenarnya perayaan orang kafir ni ataupun yang bukan Islam, dia banyak bercanggahan, bermacam-macam. Dan sebenarnya bagi orang Islam tak perlu mengkaji dan mencari mengenai kerajaan tersebut. Apa nama dia, apa dia punya bentuk, apa asal usul, tak perlu. Sebenarnya tak perlu. Cuma kadang-kadang dalam pengkajian, macam saya tengok apa MRM buat bagus, dia buat kajian berkenaan masalah adat istiadat ataupun budaya dalam masyarakat Cina ke dalam Hindu ke, kerajaan-kerajaan tersebut ataupun upacara, dia sebut balik mana apa asal usul kerajaan berkenaan. Dan sebutan tu sebenarnya supaya orang yang ikut atau buat kenal balik sebab kenapa benda tu dibuat. Dan mungkin dekat situ dia boleh koreksi balik tentang apa dia faham daripada amalan berkenaan. Contohnya saya tengok sekali tu MRM buat tentang tajuk apa? Kes bakar duit kertas. Bakar duit kertas. Bakar duit kertas ni dia kata punca dia sebab ada orang pada zaman Cina lama dulu, dia orang buat industri kertas, buat kertas, tapi kertas dia tak laku sebab tak licin, tak sekian sebagainya. Lalu bila kertas tak laku, dia pun buat usaha untuk lakukan kertas dia dengan cara si isteri buat mati. So si isteri tu kata pada suami dia bila dia dah macam nak mati, dah mati tu orang datang tengok ziarah, so bakar duit, bakar kertas yang dia jadikan sebagai perniagaan tapi tak jadi. Bila bakar kertas-kertas tersebut, tiba-tiba perempuan tu bangun. Buat bangun lah macam terlepas daripada mati. Bila tanya kenapa, dia kata patut dah mati, tapi oleh kerana suami dia bakar kertas tu dibakar, maka automatik raja neraka bagi lepas balik.
Start from that point dia jadi amalan. Dia jadi amalan bakar kertas tu. Ini contohlah kita ni. Tapi macam kita nak bahas kat sini, kerana bentuk keperayaan kekufuran ni banyak. Banyak sangat. Atau sebahagian tu ada perkara-perkara contoh macam kerajaan-kerajaan yang pelik-pelik yang mula direka sekarang. Hari bumi lah, hari apa lagi, hari bapa lah, hari mak lah, hari adik lah, hari pakcik lah, hari guru sebagainya kan. Semua benda sebut yang perayaan-perayaan tadi yang sebenarnya bukan, itu dah automatik. Kita boleh faham ia bukan daripada Islam, bukan dari Islam, dan sebenarnya tak perlu kita nak meraihkannya. Sebab tu kita bincang asal, untuk kita faham semua perayaan kafir tak perlu. Tak perlu Tapi bila benda tu dibuat apa perbuatan dibuat daripada perbuatan pada hari, pada perbuatan tentu pada hari atau tempat atau sebab, perbuatan ni pengagungan pada masa ataupun kedudukan, maka daripada sudut sebut tak diketahui daripada agama, maka dia bukan Islam lah. Pasal kita tahu bukan daripada Islam. Contoh macam hari ibu, kita patut dalam Islam pemuliaan ibu kita sebenarnya bukan pada hari dia lahir, pada hari lahir dia ke hari ibu yang direka tu. Patutnya pemuliaan ibu tu setiap hari. Bapa kita bukan ada pada hari bapa jadi bapa kita. Dia bapa kita sepanjang waktu. Bukan pada hari lahir dia. Jadi dengan sebab itu kena faham bila kita sebut pada hari ni, tajuk berkenaan kerajaan bukan Islam ni, bukan kita nak tuju hanya kepada masalah yang terbaru sekarang ni, masalah Christmas. Kita nak tuju pada semua sekali. Sebab tu koreksi balik diri kita berkaitan dengan tajuk masalah amalan-amalan kerajaan yang bukan daripada Islam. Okey, cuma bila kita sebut sudut masalah kerajaan bukan Islam dalam konteks masyarakat majmuk, dekat sini yang akan timbul masalah kerajaan keagamaan yang dibuat oleh bukan Islam. Okey. Jadi kalau kita perhatikan, sebenarnya larangan untuk kita mengikuti ataupun terlibat sama dalam segala amalan-amalan ataupun kerajaan-kerajaan berkenaan adalah sebenarnya sangat banyak. Sangat banyak. Dalam Al-Quran Karim dalil, sebab tu kenapa kita faham bahawa konteks pengharaman tersebut ataupun tak dibenarkan kita serta adalah sangat jelas, bahkan ijma' disepakati. Hanya baru-baru ini sahaja bila pertubuhan ulama Islam sedunia dan sebagainya muncul, baru timbul idea-idea baru yang mengatakan tidak mengapa untuk seorang itu tidak mengapa untuk seorang itu terlibat sama dalam perkara berkenaan. Konon atas dasar A menunjukkan akhlak Islam yang baik, atau B kerana untuk membalas balik kebaikan mereka, ucap selamat pada kita, kita ucap selamat pada mereka balik. So jadi benda-benda macam ni kalau kita perhatikan memang berlaku dengan banyak kali dengan pengertian ini, hanya baru-baru ini sahaja. Pasal penyebaran fatwa. Kalau anda kata fatwa yang asal yang dinukilkan daripada ulama salaf soleh daripada zaman para sahabat, tabi'in, tabi'in, tidak pernah ada sebarang persetujuan ataupun perancangan ataupun kerelaan daripada para ulama terdahulu berkenaan membolehkan kerajaan dengan kerajaan-kerajaan yang bukan Islam. Okey. Kalau kita tengok dalam Al-Quran Karim, sering berlaku ada di kalangan umat Islam kita ni, dia berpandukan kepada ayat surah Al-Mumtahanah. Al-Mumtahanah ayat yang ke-8. Al-Mumtahanah ayat ke-8. Surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-8. Kalau boleh saya pastekan sekejap. Surah Al-Mumtahanah ayat ke-8. Ini ayat yang sering dipakai bila mana tajuk kerajaan ataupun hari bila timbul tajuk, dia kata, bahkan saya dengar ada separuh tu kata kemanusiaan. Kemanusiaan. Atas nama kemanusiaan, sepatutnya kita boleh meraihkan ataupun mengucapkan tahniah sebagainya kepada orang bukan Islam. Dia berdasar pada ayat surah Mumtahanah ayat ke-8. Okey. Ya, saya pastekan. Ni semua orang akan baca ayat ni. Semua orang akan gunakan ayat ini untuk bagi alasan boleh kita umat Islam terlibat secara langsung dengan apa-apa kerajaan orang bukan Islam, dan bahkan kita tak mengapa untuk kita melafazkan ucapan-ucapan tahniah pada mereka.
Okey. Sebenarnya ayat ni, macam kita sebut kan, bila sebut ucapan tahniah kepada orang bukan Islam, yang dimaksudkan adalah yang para ulama kata harus adalah berkaitan perkara-perkara umum. Contoh macam dia dapat bini, dia dapat isteri baru. Okey. Kenapa dia dapat isteri baru? Ataupun dia dapat anak baru, ataupun dia dapat pindah rumah baru, ataupun dia dapat kereta baru, atau dapat kerja baru. Dia dapat benda-benda duniawi yang dia perolehi, yang mana benda duniawi tersebut, kalau kita perhatikan balik, ia adalah benda tabi'i pada semua orang akan berlaku. Dapat anak dan sebagainya. So jadi bila orang tu ucapkan ucapan tahniah kepada orang bukan Islam dari sudut perkara-perkara kebaikan yang dia perolehi, nikmat duniawi dan sebagainya, maka kita kata tahniah dapat kerja baru, tahniah dapat rumah baru, tahniah bini baru, tahniah kereta baru. Ini yang dimaksudkan dengan ucapan tahniah yang dibenarkan. Sebab ia tak ada kaitan keagamaan, tak ada kaitan dengan keredaan atau tunjuk kita meraikan atau suka dengan apa yang mereka perolehi. Sebab ada doa Nabi SAW kepada orang bukan Islam, yang pada zaman Nabi doakan supaya dapat kebaikan dunia. Ya, ada. Tapi untuk amalan akhirat dan sebagainya, untuk perkara-perkara akhirat, tak dibenarkan. Kita kena faham bahawa ada dalil yang lain, nanti kita baca lagi. Dalil lain yang datang menghalang kita daripada untuk meraikan ataupun mengiyakan tentang perbuatan tersebut. Okey, contoh yang datang dalam Quran Karim, dalam surah yashhadun az-zur. Okey, dalam surah Al-Furqan ayat 72. Ayat 72, saya pastekan Yang datang dalam ayat 72 surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan ayat 72, yang Allah SWT firmankan berkenaan dengan tajuk orang-orang yang mendapat, yang dikatakan wa ibadur rahman, hamba-hamba Allah Taala yang hamba Tuhan Ar-Rahman ni, dia adalah sifat dia bermula daripada ayat ayat 63. So satu persatu Allah Taala sebut tentang siapakah ibadur rahman yang Allah Taala janjikan di syurga, yang Allah Taala berikan mereka ni kedudukan tertinggi, sampai ayat yang ke-72 yang kita bincangkan tu. Allah Taala mengatakan walladzina la yashhaduna az-zura, dan orang-orang yang tak menyaksikan akan pendustaan, tidak menyaksikan pendustaan. So dalam tak menyaksikan pendustaan ni, kalau kita lihat dalam Al-Quran Karim dan tafsir, semua para salafus soleh memberikan Mujahid bin Jabr dan lain-lain menyatakan bahawa tak menyaksikan az-zur adalah tidak meraikan akan keraian-keraian yang kufur. So actually memang betul lah ni yang kita kata pernah macam masalah mengiyakan kesalahan orang. Saya ingat Dr. Zakir Naik hafizahullah ada sebut tentang perkara ni. Bila orang kata pada dia tak toleran, tak ada toleransi, tidak ada sikap toleransi, iaitu maksud dia tak berlapang dada untuk mengatakan orang lain pun betul juga, untuk kata macam tu. Jadi bila dalam perbualan tersebut, Dr. Zakir Naik bila dia kata sedemikian, orang tu kata kenapa tak boleh. Dia kata kalau benda tu salah dan tak betul, kita mengiyakan ia adalah jahat, kata tak adil. Contoh macam kalau kita kata dalam sekolah, 2 campur 2 sepatutnya 4. Tapi oleh kerana pengetua sekolah ni kita hormati dia, kita sayang dia, kita tak nak orang kata dia salah, maka kita kata 2 campur 2 3 pun tak apa, pasal pengetua sekolah kata macam tu. Dia kata saya guru, kalau kita ni guru matematik, kita ajar pelajar kita 2 campur 2 4. Tiba-tiba pengetua kita kata 2 campur 2 3. Perbuatan kita mengiyakan 2 campur 2 3 tu adalah salah. Walaupun kita hormat guru pengetua, tapi tak boleh kita menyaksikan untuk dia benda yang silap. Termasuk macam inilah, macam kes berkenaan dengan bila benda itu adalah akidah yang tak betul, yang rosak. So bila kita mengiyakan akan perkara berkenaan, tidak patut kita cakap sedemikian, tapi orang ramai akan berterusan di atas keadaan berkenaan. Semua orang akan rasakan tak apalah, ustaz tu kata okey.
Cikgu kita kata okey. Maka mungkin satu masa nanti anak-anak kita pun merasakan tak mengapa. Macam sekarang ni kan, macam dekat tadika kan. Tadika ataupun preschool. Diajarkan kononnya untuk meraihkan semua sekali. Kita kena faham bahawa kita Muslim ni, benda yang boleh kita buat, kita ajar. Benda tak boleh kita ajar kepada anak-anak kita. Perbuatan mengajarkan akan budaya ataupun perbuatan-perbuatan yang bukan berkaitan yang berkaitan keagamaan kepada anak kita ni, mendidik kepada mereka untuk mengatakan bahawa Islam bukan semestinya betul. Yang lain pun betul juga. So bayangkan bila kita tinggalkan warisan pada anak kita, anak cucu kita, dengan mengatakan Islam betul, tapi yang bukan Islam pun betul juga. Ini adalah satu idea yang kufur. Tidak boleh diraihkan. Tidak boleh diraihkan kerana dalam Islam, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, inna dina indallah Islam. Agama Islam Allah Ta'ala hanyalah Islam. Dan Allah Ta'ala nyatakan dalam ayat lain, wa may yabtaghi ghairal Islam dinan, barang siapa mencari selain Islam sebagai agama, fala yuqbala minhu, maka takkan diterima daripadanya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dia di akhirat dia kena orang yang rugi. So itu basic. So bila saya ulang balik pada tadi tajuk ayat ke-8 tadi, bila Allah Ta'ala nyatakan la yanhaakumullah, tidak melarang kamu Allah Ta'ala, anil ladzina yuqatilukum fid din, daripada orang yang tidak memerangi kamu dalam agama, walam yukhrijukum min diyarikum, dan tak usir kamu daripada rumah kamu, daripada negeri kamu, daripada tanah kamu, antabarruhum, wa kamu buat baik pada mereka, Allah tak larang, wa tuqsitu ilaihim, dan kamu berlaku saksama kepada mereka. Ya, Allah katakan wallahu innallaha yuhibbul muqsitin, Allah Taala sukakan orang yang berlaku saksama. So ayat inilah yang sering dipakai oleh sesiapa yang mengajak ataupun mengatakan tidak mengapa untuk seorang Muslim turut serta meraihkan. Kita bukan ucapan saja meraihkan. Pakai topi Santa Claus lah. Kemudian pakai baju tentu, ucapkan atau nyanyi bersama, atau hadiri majlis tersebut, berdiri bertafakur depan lilin pada pukul 12 tengah malam dan sebagainya. So benda tersebut, perbuatan-perbuatan ni dengan jelas adalah bentangan dengan agama, sebab Allah tak pernah izinkan kita untuk meraihkan benda berkenaan. Okey, dan itu asas yang pertama yang kita kena faham. Sebab tu Nabi SAW sendiri dalam hadis baginda tak pernah benarkan para sahabat untuk meneruskan kerajaan-kerajaan yang bukan Islam untuk diteruskan, diraihkan. Sebab dalam hadis yang sahih, Nabi SAW pernah menegur, menanyakan kepada para sahabat, mengapakah atau apakah kerajaan yang mereka raihkan pada sebelum Nabi datang ke Madinah. Jadi di Madinah sebenarnya ada 2 hari yang mereka dahulu raihkan sebelum Nabi datang. So Nabi tanya kepada mereka, apakah kerajaan ini? Maka mereka kata kepada Nabi SAW, ini adalah kerajaan hari permainan yang mereka dahulu sambut pada zaman jahiliah. Maka Nabi SAW ketika itu kata, Allah Ta'ala telah menggantikan kalian dengan 2 hari yang lebih baik daripada hari berkenaan. Bahkan bila Nabi kata penggantian tu, dekat sini yang kita kata para ulama nyatakan, dia adalah sebenarnya untuk menjelaskan bahawa ditinggalkan akan perkara tersebut, tidak lagi diamalkan. Ini basic. Sebab Allah Ta'ala gantikan hari permainan mereka, hari kegembiraan mereka, hari mereka bersukaria, daripada 2 hari yang zaman jahiliah kepada hari yang khas, itu hari raya Aidilfitri dan hari raya Adha. Ini asas. Orang kata dari situ Nabi kata Allah Ta'ala gantikan. Dan Nabi tak benar teruskan. Kemudian dalam hadis yang lain, seorang lelaki dengan para sahabat, dia telah bernazar sebelum daripada Islam untuk menyembelih di satu tempat berdekatan dengan Mekah, untuk menyembelih di situ. Lepas tu Nabi SAW tanya kepada lelaki tersebut, Nabi kata, adakah di situ sebarang berhala? Mereka kata tidak. Kemudian Nabi kata, adakah di situ ada kerajaan mereka? Nabi tanya 2. Berhala ada tak? Kemudian ada tak kerajaan mereka di situ? Maka dia kata tidak. Bila dia kata tidak, maka Nabi kata, tunaikan nazar kau. Tunaikanlah nazar kamu. So maksud dia, Nabi SAW pastikan bahawa tidak berlaku daripada sahabat berkenaan kesamaan dalam ketika dia menyembelih tersebut dengan hari ataupun tempat. Hari masa kerajaan atau tempat tu, tempat berkenaan, daripada terdapat sebarang unsur-unsur penyembahan atau pengabdian diri selain kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jelas Nabi SAW tak benarkan. Sebab tu Nabi tanya 2 perkara. Adakah ada di situ berhala, tempat lah. Kemudian adakah kena dengan kerajaan mereka sebelum ini? Ada kerajaan ke kat situ?
So jadi Nabi SAW dengan jelas tidak membenarkan penyembelihan dibuat kalau ada dua perkara berkenaan. Ini sudut yang kena faham. Kemudian sudut ketiga yang kita dapat lihat adalah Nabi SAW bila baginda duduk di Madinah dahulu, kita kena faham bahawa baginda SAW bukan dikelilingi oleh orang Islam sahaja. Bukan oleh Islam saja. Pasal di Madinah sendiri memang ada orang Yahudi tinggal dengan Nabi SAW. Bahkan ada di kalangan mereka ni, hatta Aisyah radhiyallahu anha ceritakan, Nabi pernah menggadai baju besi baginda kerana nak dapatkan tepung barli daripada Yahudi tersebut. Bahkan Nabi mati sallallahu alaihi wasallam sebelum sempat tebus balik. So jadi bila kita lihat daripada situ bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri hidup bersama dengan orang bukan Islam di Madinah. Kemudian dalam masa yang sama kita lihat Nabi SAW juga ada orang-orang Kristian macam Adi bin Hatim yang tinggal berdekatan dengan Madinah juga. Adi bin Hatim, kabilah dia adalah kabilah Kristian, pun tinggal berdekatan Madinah juga. Kemudian selain dari itu juga ada macam Bahrain, ada orang Parsi, orang Majusi. So Nabi SAW bukan dikelilingi oleh orang-orang Islam saja. So kalau ada orang kata bahawa Nabi SAW pada zaman baginda mudahlah nak buat Islam ni atau ikut Islam saja kerana semua orang adalah Muslim. Jawapannya adalah sangat salah. Tapi daripada dalam keadaan dikelilingi oleh bukan Islam, dikeliling Madinah pun, Nabi tak pernah ada sebarang usaha meraihkan keraihan mereka untuk contohnya macam kita tunjukkan baik. Saya bimbang kadang-kadang bila orang kata tak apa buat, sebab dia kata kalau kita buat macam ni membaikkan bentuk rupa Islam, menunjukkan Islam ni adalah baik. Problem dia adalah Nabi kan lebih baik banding kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi adalah orang yang paling mulia akhlak. Mustahil Nabi SAW ni ada orang lagi baik akhlak banding dia, baginda. Jadi bila Nabi SAW sendiri tidak menggunakan medium dakwah dengan cara meraihkan keraian-keraian yang bukan Islam, kenapa kita umat Islam perlu gunakan medium berkenaan? Kita ada dua perkara masalah sini. Adakah kita lebih pandai banding Nabi, atau kita lebih baik akhlak banding Nabi SAW? Allah Ta'ala suruh Nabi SAW nyatakan dalam Al-Quran Karim akhir surah Yusuf, Qul hadhihi sabili, katakan hai Muhammad, ini jalanku, ad'u ilallah, aku menyeru kepada Allah Ta'ala, ala basiratin, di atas kejelasan, keterangan, ana wa man ittaba'ani, aku dan siapa mengikutku. Mana aku dan siapa ikut aku, inilah jalan kami, ini jalan aku dan siapa ikut aku, menyeru kepada Allah Ta'ala di atas kejelasan, di atas keterangan, bukan di atas sorok-sorok atau sembunyi. Tak ada sebarang sifat berpura-pura. Tidak ada kononnya kalau kita buat baik sekarang, ucapkan kata-kata yang kufur ataupun setuju dengan penyembahan berhala, maka kita lepas tu nanti akan kononnya berjaya menarik hati orang bukan Islam. Ini benda yang saya perhatikan sangat. Sebab kalau kita perhatikan macam kes yang berlaku macam sebahagian para ulama yang kata boleh ni ada Al-Jazeera pun kumpulkan, dia sebutlah macam dia kata benda tersebut dikatakan boleh sebab dia kata nak menunjukkan kebaikan Islam. Ni kita nak kata Islam yang kita bawa ni adakah lebih baik banding Islam yang Nabi bawa? Sebab Nabi tak pernah pun ada sikap ataupun sifat bertolak ansur dalam masalah perkara tadi. Tolak ansur kita macam ni ada 3-4 orang post kan, tolak ansurnya, toleransi Islam ni adalah lakum dinukum waliyadin, untuk kamu agama kamu, untuk kami agama kami. Bagi aku agama aku, kamu agama kamu, aku agama aku. Mana kita takkan menyembah apa dia sembah, dan orang-orang yang kafir tak sembah apa kita sembah. Itu asas. So bukan boleh, bukan kita kata bermudah-mudah dan kita kata ia adalah benda yang keharusan atas nama dakwah. Sebab kalau kita bandingkan kita dengan Nabi lebih baik akhlak. Nabi lebih mulia akhlak banding kita. Nabi pemaaf, lebih maaf banding kita. Tapi Nabi tidak pernah berikan sebarang ruang, hatta tak diajar kepada para sahabat untuk meraihkan ataupun mengucapkan ucapan keagamaan, menyetujui keagamaan pada orang-orang kafir. Ini pelik kan? Sebab kita sebenarnya tak ada masalah, dia nak sama-sama lah. Dan bukan bermaksud kalau diorang boleh dengan kekufuran mereka. Pasal bagi orang bukan Islam, kebanyakan mereka tajuk masalah Tuhan tu banyak, dia tak ada masalah. Bahkan tak ada prinsip berkenaan masalah apa itu Tuhan. Apa baik semua jadi Tuhan. Kalau contoh macam dalam orang yang
beramal dengan Confucius. Yang kita perhatikan, yang mana mereka menyembah apa saja yang baik. Hatta orang Melayu pun dijadikan sembahan. Orang Melayu pun dijadikan sembahan. Betul, saya ingat kalau siapa-siapa pergi ke Surau Hidayah dekat Segambut, tempat di mana Baitur Rahmah punya punya pusat markas dia punya operasi. Siapa masuk dekat lepas guard tu, tengok belah kiri ada tokong warna merah. Dalam tokong tersebut ada orang Melayu. Ada orang Melayu. Serius. Pakai keris, pegang keris, pakai kopiah, pakai songkok. Pakai kain pelikat. So kalau kita perhati kat situ, ini masalah mereka tak ada prinsip dalam masalah siapa itu Tuhan. Siapa patut disembah, diagungkan, siapa yang patut diharap dan dirayu. Tak ada. Kita umat Islam ada basic. Sebab tu macam kita bacakan tadi, Allah tak terima selain Islam. Kalau diorang nak buat benda berkenaan, kalau bukan daripada Islam, kita tak katakan benda tersebut sebagai masalah. Diorang nak fikir macam mana, lantakkan. Kita tak paksa mereka untuk percaya kita. Tapi untuk suruh kita ubah akidah kita, ikut macam cara mereka, ini baru betul yang masuk pada hadis Nabi. Yang Nabi kata apa? La tattabi'unna sanana alladhina min qablikum. Kalian pastikan ikuti cara hidup, sunnah orang sebelum kamu. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Wa zira' bi sehasta demi sehasta, hatta law salaku jurhan tabin. Sampai kalau mereka masuk lubang biawak pun, la salaktumuh, kamu pasti akan menyusuri mereka. Lepas tu dikata pada Nabi SAW, al-Yahud wa Nasara, Yahudi Nasrani ke? Nabi kata, qala faman. Siapa lagi? Mana kalau bukan mereka, siapa lagi yang dimaksudkan? Ini baru betul. Kalau dia kata orang pakai teori konspirasi untuk kaitkan dengan hadis berkenaan, adalah sangat salah. Tapi kalau siapa-siapa kata, bermudah-mudah dalam ikut agama. Bermudah-mudah. Tinggalkan ajaran agama. Buat apa yang tak diperintahkan, dia buat. Yang diperintahkan tak buat. Ini adalah amalan atau perangai ahli kitab. Yang sekarang ni umat Islam sedang bergerak ke arah yang sama. Yang disuruh buat tak nak buat. Tapi yang tak disuruh buat, dia sibuk nak buat. Ini benda bahaya. Sebab tu kalau kita lihat pada ayat surah Al-Mumtahan ayat ke-8 tadi yang kita sebutkan, dia sebenarnya berkait rapat macam saya sebutkan, dia adalah masalah tajuk dia buat baik. Buat baik ni kena faham. Maksudnya kalau contoh macam bila kita orang mungkin Islam menjadi jiran kita, dia ada hak jiran. Hak jiran tadi maksudnya kita cek makanan dia. Kan kalau rumah dia ada orang cuba masuk ke, dia kita tolong. Kalau kain baju dia tak dimasukkan ke rumah sebab nanti kena hujan, kita tolong. So kita kena sentiasa ada sikap sebagai jiran yang baik. Tolong jaga rumah dia macam dia jaga, macam mana kita jaga rumah kita sendiri. Itu betul. Tapi dalam kes masalah kalau dia meraihkan keraian-keraian dia yang kufur untuk kita setuju sama, itu bukan cara dia. Sebab tu kalau siapa-siapa nak faham tajuk ni, bila dia baca ayat yang ke-8, dia kena jangan tinggalkan ayat yang ke-4. Surah Mumtahan ayat ke-4. Mungkin Muhammad bin Abdullah ke tolong pastekan dengan terjemahan. Okay? Yang ayat yang ke-4 surah Mumtahanah. Yang dalam ayat tersebut, ini intipati tajuk. Yang mana nanti insya-Allah kalau ada daurah nanti kan dekat apa yang akan dibuat oleh media sunnah yang tajuk berkenaan dengan jati diri. Siapa yang ada masa kosong ikut. Dia kata dalam tersebut antara dia terangkan ada masalah apa? Al-wala' wal bara'. Al-wala' wal bara'. Mana sikap kasih sayang kita, taat setia kita, kita punya cinta dan juga sokongan mesti berlaku kepada Muslim dahulu, bukan Melayu, Muslim. Kemudian pada yang menentang, tidak suka kepada Allah SWT, tak suka kepada Rasul, yang menolak akan iman, maka pada mereka kita kena ada apa? Sifat berlepas diri. Itu yang ayat ke-4 Allah Ta'ala nyatakan. So kadang-kadang saya perhatikan banyak orang, atau banyak bekas Timbalan Perdana Menteri buat macam tu, cakap ayat yang samalah. Semua orang buat. Ayat ni biasa dibaca. Siapa kata toleran, dia baca ayat nombor 8 tapi tinggal ayat nombor 4. Kita dalam Islam bila kita belajar untuk beramal dengan Islam, kita tak boleh ambil ayat kita suka, tinggal ayat kita suka. Kita jelaskan dengan terang. Maksudnya kalau ayat yang ke-8 tadi suruh buat baik, bukan maksud baik tadi menyetujui akan kesalahan mereka. Sebab kita iakan penyembahan berhala, kita iakan juga kekufuran mereka, maksudnya kita telah menjadi saksi bohong, saksi tipu. Bukannya saksi yang benar. Bukan saksi benar, saksi tipu. So kita orang tu cakap salah pun kita angguk juga. So ini adalah sikap yang tak betul. Kalau orang tu akan terjun gaung, dia kata, bang, kalau depan sana jalan, boleh kan saya dengar dia kata, kita tak betulkan akan kesalahan pemikiran dia. Dia akan terjun gaung. So kita umat Islam ni adalah umat yang sikap kita macam disebut dalam Quran Karim kan.
apa tentang tajuk kita ni khairu ummah, khairu ummatin, ya, sebaik-baik umat. Yang Allah Taala kata sifat kita apa dah, ta'muruna bil ma'ruf, sikap umat terbaik ni adalah menyuruh kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, kamu menegah kemungkaran. Ini asas yang kalau kita kata, kalau dalam konteks masalah ini pun kita tak faham, maka kita buat apa? Sebab sikap kita ni umat Islam ni adalah peka, bukan pekak. Maksud peka ni, segala perkara yang tidak benar, kita tidak menjadi penyokong kepadanya. Ya? Dalam ayat khairul ummah ni disebut dalam surah dalam surah Ali Imran 110. Ali Imran 110. So kita umat terbaik ni adalah umat yang mana dia disebut sikap dia dalam surah Ali Imran 110. Allah katakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah umat yang terbaik. Ini keluar kepada manusia. Mana bangsa manusia ni banyak, generasi after generasi, tapi yang terbaik adalah kalian. Betul tak kata? Ta'muruna bil ma'ruf, kalian menyuruh kepada ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar, kamu mencegah kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan kamu beriman dengan Allah Taala. Ini sikap kita yang perlu ada. Sebab tu kita tak boleh mengiyakan kekufuran tadi. Dan bahkan ketidakpenerimaan kita tadi mungkin akan membawa kepada orang bukan Islam akan cuba nak berhujah. Maka dia berfikir, maka dia mencari alasan, maka dia mencari jawapan, dan mungkin dalam pencarian tersebut dia akan jumpa jawapan kepada Islam. Tapi kalau kita sentiasa mengiyakan benda yang salah itu, kita iyakan, so, sampai bila mereka akan sedar? Okay? Jadi tadi kita sebut berkenaan ayat keempat. Orang yang biasa kata dalam masyarakat majmuk, dia lupa sebenarnya zaman Nabi pun majmuk juga. Nabi SAW sendiri hidupnya apa bangsa yang ada di Madinah dahulu, mereka semua memang bersama-sama, bukan Islam, duduk sekali, dan bahkan ada perjanjian dengan Nabi SAW, okay? Yang mana orang-orang Yahudi yang tinggal di keliling Madinah tu, mereka ada dengan Nabi SAW perjanjian, dan perjanjian tersebut mereka langgar satu kabilah demi satu kabilah. Bani Quraizah batalkan, Bani Nadir batalkan, diorang langgar. Cuma nak fahamkan, bila kedudukan tadi ada kebersamaan tu wujud, tinggal bersama, cuma tidak ada keraian. Mana diorang ada keraian diorang, dan kita ahli Islam ada keraian kita. Kenapa nak kena raikan benda tersebut? Cuma saya kata umum, bukan hanya setakat masalah hari keagamaan, hari keagamaan. Boleh kata ke semua keraian bukan Islam tidak sepatutnya untuk seorang Muslim terlibat dengannya. Okay. Dalam ayat keempat surah Mumtahanah tadi, yang kita sebut bahawa kalau orang tu tengok ayat nombor 8, kata tak salah buat baik, dia kena ingat ayat nombor 4. Ayat nombor 4 yang dipastekan tadi. Allah tak nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad kana lakum uswatun hasanah, demi sungguh telah ada untuk kamu suri tauladan yang baik, fi Ibrahim walladzina ma'ah, pada Ibrahim dan siapa bersama-sama dengannya. Ya. Idh qalu liqaumihim, ketika berkata pada kaum mereka, Ibrahim dan siapa bersama Ibrahim, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kami, ini Ibrahim dan siapa bersama dia berkata, kami berlepas diri daripada kalian. Pada kaum dia orang, nak cakap pada kaum mereka sendiri, kami berlepas diri. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan daripada apa kalian sembah selain Allah Taala. Kafarna bikum, kami kufur terhadap kalian. Wabada baina bainakumul adawat wal baghdha, dan nyata di antara kami dan juga kamu permusuhan, kebencian dan kepermusuhan. Tapi atas nama agama, maksud benci tadi, kita tak redha untuk dia buat benda berkenaan. Bukan maksud dia tadi kita kata jumpa di tepi jalan kita pukul, tak, itu bukan cara dia. Cara Islam adalah kita sentiasa tidak bersetuju dengan kekufuran, walau dengan bentuk mana datang, kita takkan mengiyakan. Sebab ini adalah penyaksian dusta. Kalau kita kata iyalah betul, saya setuju juga, maka benda tersebut akan menjadi kepada penyebab untuk orang yang kufur itu terus kufur. Sebab tu Ibrahim AS dan siapa bersama dia dalam ayat Mumtahanah ayat keempat, dia kata nyata dari kami dan kamu permusuhan dan kebencian abadan, selama-lamanya, hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beriman Allah Ta'ala sahaja. Itu kamu ada contoh dekat situ. Ini yang kita kata benda yang perkara yang berlaku berlaku bahawa Ibrahim AS dan siapa bersama dia ada sikap ini, berlepas diri daripada kekufuran.
Dan kita pada kes tadi, yang kita kata dalam masyarakat majmuk, memang kita bersama dengan jiran kita yang non-Muslim dalam bab kebersihan, dalam bab keselamatan, dalam bab penjagaan alam sekitar, dalam bab kita panggil kesihatan, kita bersama. Kita bersama. Tapi bila masalah dalam bab ketuhanan, ini kena jaga sikit. Bab ketuhanan ni adalah punca ataupun asas yang tak boleh kita berlapang dada. Masuk berlapang dada tadi bukan kita paksa diorang untuk masuk Islam. Maksudnya kita tak boleh akui untuk mereka sebarang perkara berkenaan. Sebab pengakuan kita tadi macam kita sebut adalah penyaksian dusta. Penyaksian dusta. Dan Nabi SAW telah nyatakan hadis yang sahih menyebut berkenaan masalah keserupaan. Dan ini sebenarnya kalau kita lihat dalam Al-Quran Karim, dalam surah Al-Baqarah. Al-Baqarah, bila Allah nyatakan ayat ayat surah Al-Baqarah, la taqulu ra'ina. Okey. Dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke ayat 104. 104. Sebab ini dalam ayat ni Ibnu Katsir rahimahullah ada sebut. Dan bila Allah nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang beriman, la taqulu ra'ina. Jangan kamu kata ra'ina. Okey. Ra'ina ni dia kalimah dalam bahasa Yahudi yang ada dua meaning. Maksud dia pada bahasa Arab, dia akan maksud macam tengoklah kami, perhatikanlah kami, pelan-pelan dengan kami. Tapi dalam bahasa Hebrew, bahasa Ibrani, bahasa Yahudi, dia maksud dengan cercaan terhadap orang yang dikatakan. Macam dia kata ra'ina ataupun nabi ni sekian-sekian. So jadi kata-kata tersebut Allah Ta'ala kata ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Jangan kamu kata akan ra'ina. Pasal ini kata-kata yang dipakai oleh orang Yahudi. Okey. Wa qulu unzurna wasma'u, katalah kepada Nabi, lihatlah kami atau perhatikanlah kami atau tunggulah kami, ya, perlahan-lahan dengan kami, wasma'u, dan kamu kena dengar. Jadi maksud dia Ibnu Katsir kata dalam ayat ni adalah dalil berkenaan larangan kita menyerupai orang bukan Islam. Pasal kata-kata tadi boleh jadi double meaning. Boleh jadi maksud A atau B. Tapi oleh kerana keserupaan dengan orang bukan Islam dalam masalah ucapan tersebut, Allah tak suka, maka Allah kata jangan cakap kalimah macam tu. Jangan serupa macam mereka. So Ibnu Katsir kata dalam tafsir beliau menjelaskan ayat berkenaan. Menjelaskan ayat surah Al-Baqarah ayat 103 tu, dia kata la taqulu ra'ina, jangan kamu kata ra'ina. Sebab apa? Sebab tak nak bagi orang beriman menyerupai orang-orang kafir dalam kata-kata, dalam perbuatan, dalam sifat, dalam pakaian dan sebagainya. Ini kena jaga-jaga sikit. Sebab kita perhatikan memang Islam kita, wallahu alam, hari demi hari dan masa di masa berlalu, kita makin hilang akan punca. Mana apa yang orang kafir buat, kita nak buat. Kalau diorang buat macam ni, kita nak buat juga. Kalau diorang ada sekian, kita nak buat juga. Ini benda-benda yang kita kata mengarut. Macam dalam hiburan contohnya. Dalam hiburan. Kita jadi seperti mereka pada hari raya Islam kita. Yang hari di mana patut disebut macam oleh Nabi SAW. Hari raya adalah hari makan, hari minum, hari mengingati Allah Ta'ala. Yaum aklin wa syurbin wa zikrillah. Tapi kita habiskan masa dengan hiburan. Sibuk tengok penyanyi atau pentas. Orang ni nyanyi, orang tu nyanyi. Kan? Kemudian orang ni sekian. Entertainment kita, mana cara kita berhibur pun telah menjadi seperti orang kafir. Sibuk dengan exposing diri yang berlaku di televisyen dan sebagainya. Kalau tak ada televisyen, orang akan habiskan. Penghabisan masa bukan seperti yang dianjurkan oleh agama. Bahkan ada separuh tu pula habis masa kat kubur pun ada juga. Sedangkan pada hari raya tu hari makan minum. Mana hari kita beri orang makan, kita makan, orang beri makan pada kita, dan kita beri makan pada orang lain. Dan minum air, makan minum dan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hari untuk A bersedih atau B bersukaria macam mana orang kafir buat. So memang kita dah jadi masalah kat sini. Kerana tidak ada jati diri dalam umat Islam dan mengikuti sedikit demi sedikit perkara berkenaan. Tapi macam saya katalah pada awal tadi, benda-benda yang terjadi ni sebenarnya kalau kita perhatikan balik, ia bukannya berpunca daripada masalah benda baru. Sebab sebenarnya pada zaman dahulu, benda ni memang telah berlaku. Macam saya katakan dalam masyarakat kita, Islam kita, macam tradisi yang Inggeris tinggal pada kita masih berjalan. Hatta sebahagian hukum pun masih berlaku. Contoh macam kalau dalam bab pencen.
seorang lelaki yang ada 2 isteri, isteri pertama dapat pencen, isteri kedua tak dapat. Sebab dia cuma iktiraf isteri pertama saja. Isteri kedua isteri tapi bukan isteri. bagi mereka macam tu. Dalam Islam, isteri pertama atau kedua mempunyai hak yang sama. Tapi dalam ajaran orang kafir, Inggeris, diletakkan isteri pertama betul, isteri kedua tu dianggap sebagai bukan. Lepas tu tak diagihkan pencen kepada isteri kedua. Kalau isteri pertama dia dapat, isteri kedua tak dapat. So jadi kalau kita faham itu, dia datang kita dengan banyak budaya kan, kita kata apa dancing lah apa dan sebagainya. Menteri-menteri pun duduk bila ada kerajaan akan duduk macam tu. So benda-benda tersebut dah ditinggal dan letak pada kita dan berkekalan pada kita. Cuma macam saya sebutlah, sebelum datang media sosial, orang tak kisah. Bahkan saya tengok beberapa tahun lepas ada di dalam media sosial diajarkan berkenaan dengan siapa mahram anda boleh salam. Dulu orang tak kisah. Siapa salam-salam je. Jumpa sepupu salam, jumpa sekian-sekian salam, mak saudara kita, kakak ipar kita salam suka hati kita. Tapi lepas daripada disebarkan maklumat melalui melalui WhatsApp lah, Twitter lah dan sebagainya, Facebook. So, jadi orang kita makin tahu. So kalau boleh lebih tepat lah macam tadi perbincangan kami, memang sebenarnya punca zaman sekarang ni adalah orang ramai mula sedar, mula nak tahu hukum. Dan ni kita kata pada malam ni macam introduction lah, kita tuan ikuti besok kan, daurah yang dibuat daripada media sunnah berkenaan dengan tajuk berkenaan masalah kerajaan yang patutnya tidak disertai oleh orang Islam dalamnya, yang patut kita ada jati diri. Tapi ialah wallahu alam berapa banyak di antara kita yang mampu. Okey, kalau kita lihat kerajaan yang ada, kalau kita lihat yang diorang sering direkodkan antaranya adalah kerajaan tahun baru 1 Januari, mana malam 31 Disember orang ramai akan berkumpul satu tempat, tunggu perkiraan sampai masuk tahun baru. Ini adalah sebenarnya pada tahun baru tahun baru Gregorian, berdasar pada gerakan matahari. Dikira tahun yang baru tu lepas 365 hari, hari yang berikutnya itulah hari yang 1 Januari itu hari kerajaan untuk masuk tahun baru. Ini benda ni adalah jelas bukan Islam. Tapi membazirkan duit dengan membakar mercun ataupun bersorak, kononnya akan telah masuk tahun baru dan sebagainya, ini bukan daripada ajaran Islam yang patut ditinggalkan. Kemudian ada selain itu adalah kerajaan tahun baru Cina. Cuba tahun baru Cina ni kita dengar banyak sudut lah. Ada di kalangan kawan-kawan kita kata dia lebih pada sifat bersifat kebudayaan bukan keagamaan. Tapi sebenarnya budaya dan agama dan masyarakat Cina ni dah bergabung. Sebab budaya mereka tentang warna merah sebagai bertuah. Dalam Islam kita ada warna bertuah. Yang bertuah manusia ni kerana Allah Ta'ala letakkan nombor atau angka. Pasal ini masuk etikad. Masuk sekali etikad. Walaupun mungkin pada asalnya Maharaja Cina yang pertama dia susun tahun tu ikut tikus lah, rimau lah, ayam dan sebagainya. Yang sebenarnya kerajaan-kerajaan berkenaan yang asalnya hanya untuk menentukan tarikh bila patut pokok tanaman ditanam, tanaman dituai. Kalau tahun-tahun harimau, tanam pokok apa, bulan apa nak tuai. Mungkin itu asalnya. Tapi namun begitu, benda tu dah dipanjangkan sampai menjadi kepercayaan. Tahun bertuah, kalau tahun naga dapat apa, tahun rimau dapat apa, tahun babi dapat apa, semua sekali ada kepercayaan. Bila masuk kepercayaan, dia agama lah. Seagama tak semestinya kita kata benda tersebut limited kepada ada mengaku Tuhan yang lain. Bahkan boleh berlaku dengan mengangkat satu benda yang bukan Tuhan sebagai sembahan dan sebagainya. Itu agama lah tu. Itu agama lah. Macam kita sebut tadi kan, di Malaysia, orang Cina sembah orang Melayu. Ini kisah benar. Macam saya pernah ceritakan, seorang abang saya kenal. Sekarang ni abang kita ni dia buka dekat balik pulau restoran Chinese Muslim. Siapa-siapa boleh pergi sana, abang Talib. Siapa yang panggil abang Talib Jadi dia ceritakan, dia kata dulu mak dia pernah ajak dia balik rumah. Mak dia masih lagi bukan Islam, berasal dari Taiping. Mak dia kata dengan dia, baliklah, ni hari Jumaat. Dia kata, kenapa Jumaat nak kena balik? Dia kata, baliklah Jumaat, ini hari ni Jumaat kita tak makan babi. Dia kata dengan mak dia, kenapa? Dia kata, pasal nyatuk yang kita sembah tu adalah orang Melayu. So dia Islam. Bila Melayu Islam, hari Jumaat kita hormat, kita tak makan babi. Jadi faham tak? Dia walaupun asalnya hanya setakat memuliakan orang yang baik, tapi ia adalah sudut yang sama kesyirikan. Syirik yang pertama berlaku di muka bumi ini, macam mana disebut dalam Ibn Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan berkenaan dengan tajuk surah Nuh.
tentang tajuk bagaimana berhala muncul dalam masyarakat dunia, kan. Wa qalu la tadhuruna ahliyatakum, kan, ayat surah Nuh. Okey, surah Nuh ayat yang ke Okey. Surah Nuh 23. Nuh 23 bila tafsiran penggunaan ayat surah Nuh 23 tu memang datang bila mereka ni saling sebut nama Wad dan Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nas. Ia nama orang soleh, orang baik yang asalnya tinggal dengan kaum Nuh AS, mati, lalu mereka buat berhala untuk orang tersebut. Pada asalnya untuk ingat Tuhan. Nampak objek, ingat Tuhan, ingat Allah. Tapi lepas tu generasi pertama habis, kedua, ketiga dan sebagainya, last sekali disembah. Ini macam capal tu lah. Mula-mula tengok ingat Nabi. Yang ingat Nabi, rajin ibadat sebagainya. Tapi akhir sekali jadi macam tangkal lah. Tangkal, khurafat, benda tu akan timbul. Tapi, okey, balik pada asal, kalau kata-kata macam Chinese New Year ni, basic asal dia macam tu. Kalau ikut pada asalnya, ia kebudayaan tapi menjadi agama. Kemudian selain itu juga adalah 14 Februari yang kita kata yang Valentine Day, yang orang sibuk sambut hari hari cinta dan sebagainya. Kemudian Easter 22 Mac, yang kadang-kadang kita bimbang anak-anak kita yang berada di sekolah-sekolah yang kita hantar, international school ke atau sekolah-sekolah yang buat IGCSE yang pakai Cambridge punya syllabus, pakai benda ni, dia buat kan, Easter. Kemudian ada Good Friday, hari di mana kononnya Isa AS mati disalib. Kemudian ada hari Ganesh, kan, Ganesh sambutan dewa Ganesh dan sebagainya, orang India. Kemudian ada Thanksgiving, ini Amerika Syarikat je. Kemudian Halloween kan, pada hari pakaian beragam, bergaya sebagainya, orang cat muka, buat kononnya nak pakai menyerupai orang lain dan sebagainya. Pada malam tu kan ada hantu keluar, yang 13 Oktober. Ini pun sama kerajaan, bukan Islam. Christmas December lah yang kita sekarang ni tengah hadapi. Kemudian ada Deepavali yang sebelum lepas baru ni dah lepas. Deepavali, hari cahaya, tentang kemenangan dewa cahaya ke atas kegelapan. Ini semua ni contoh-contoh pada kepercayaan atau kerajaan-kerajaan yang bukan Islam. Yang bukan Islam, yang mana ia sebenarnya tidak boleh umat Islam terlibat sama ada penyediaan atau kehadiran ataupun upacara dan sebagainya, ataupun ucapan, kerana tak berpadanan. Hanya yang kita dengar yang terbaru macam sebahagian ulama yang terlibat dengan kata boleh ni, dia kata benda ni boleh kalau sekiranya orang tu dia baru masuk Islam, family dia masih lagi bukan Islam, so dia nak bagi lembut hati family dia dengan diri dia, maka dia patut buat macam tu. Tapi masalahnya kalau kita perhatikan balik, panduan dari Nabi tak macam tu. Panduan Nabi SAW tidak sedemikian. Bahkan para sahabat Nabi SAW tak pernah disuruh untuk melembutkan tengkuk kepada mengakui akan hari-hari berkenaan. Bahkan disuruh mereka untuk isytiharkan lakum dinukum waliyadin. Untuk kami, agama kami. Untuk kamu, agama kamu. Yang itu lebih tepat. Bukannya menjadikan sedemikian. Baik. Okey, mungkin timbul macam kita kata tadi. Okey. Masalah orang yang buat pula. Orang yang buat ikut serta. Ini daripada Syekh Sifir Hawali diterangkan hukum bila orang tersebut meraihkan sekali. Apa jadi pada dia? Okey. Orang yang meraihkan atau mengiyakan ataupun mengucapkan ucapan pada hari kerajaan yang bukan Islam ni, atau mentahniah pada dia, sedangkan dia tahu itu adalah agama bukan Islam punya. Tapi dia ada 4 keadaan. Pertama, sama ada dia ni adalah semata-mata bertepatan dengan orang tersebut, kerana nak bersama-sama dengan upacara mereka dan adat mereka, tanpa mengagungkan akan syiar-syiar agama. Dan tidak juga i'tikad orang-orang yang turut serta tadi, dia ada i'tikad daripada orang yang turut serta ni, kesahihan akidah orang tu. Dia kata saya serta tapi saya tahu dia salah. Dia cakap yang tu. Okey. Dan ini sebenarnya banyak yang digambarkan. Banyak orang yang kata harus dia gunakan gambaran ni. Iaitu dia kata tahniah tu ucapan dia sebagai kita cakap tapi hati kita tak setuju. Hukum orang ni, perbuatan ni ada perbuatan yang haram. Kerana dalam perkara ni ada keturut serta, berkongsi dengan orang bukan Islam, kerana ia adalah capaian. Bila kita buat benda ni, dia capaian kepada
pengagungan syiar-syiar mereka dan perakuan terhadap agama mereka. Perakuan agama mereka. Contoh ayat yang Quran yang kita baca tadi kan, tentang surah Furqan. Surah Furqan ayat yang ke 72 kita baca tadi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bila terangkan, walladzina la yashhaduna az-zura, orang-orang yang tidak menyaksikan akan pendustaan. Wa idza marru bil lagwi marru kirama, dan bila mereka melintas dengan perkara-perkara yang lagha, mereka melintas dengan keadaan mulia, tak nak terlibat sama. Jadi Ibnu Katsir rahimahullah dia kata inna syuhud az-zur, sehingga penyaksian dusta, huwa hudur a'yadil musyrikin, ialah menghadiri hari-hari kerajaan orang-orang musyrik. Dan Nabi SAW menyatakan dalam hadis yang sahih, inna likulli qaumin 'ida, untuk setiap kaum ada kerajaan diorang masing-masing. Untuk mereka ada kerajaan, untuk kita ada kerajaan kita. Tak perlu kita nak intertwine dengan mereka dan perkara berkenaan. Dan ini adalah dalil yang paling jelas ke atas pengkhususan. Kita tak benarkan benda berkenaan. Pengkhususan dekat sini sangat jelas. Okey, kalau orang tu dia isytihar tapi dalam hati dia konon tak ada sekian-sekian, still haram. Okey, kedua, sama ada orang tersebut dia buat benda tu, dia jadi perkara berkenaan, dia turut serta dan kerajaan berkenaan kerana syahwat yang berkait dengan kerajaan tersebut. Macam orang yang hadir kerajaan orang kafir untuk berkongsi dengan mereka dalam minum arak, menari, bercampur lelaki wanita. Dia anggap tempat tu tempat untuk buat maksiat. Memang dia hadir sama sebab ada cium-cium, ada sekian-sekian dan sebagainya. Okey, ini benda boleh berlaku, berlaku. Dan hukum benda untuk sini adalah pengharaman lagi dahsyat. Kerana perbuatan yang diharam itu sendiri bercampur dengan masalah persaksian dusta terhadap mereka. Ini lagi besar lah. Jadi dua perkara. Saksi dusta terhadap kerajaan yang kufur tadi. Kemudian kedua, perkara-perkara maksiat yang dibuat dalam perjumpaan tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, sama ada orang yang berkongsi sama tadi, dia berniat dia untuk mendekat diri kepada Allah Ta'ala. Contoh macam ini disebut juga. Ni geng-geng maulid biasa guna tajuk ni. Okey, iaitu mengagungkan dia nak dekat diri kepada Allah Ta'ala dengan mengagungkan ingatan atau hari-hari peringatan kelahiran Isa Al-Masih bin Maryam. Pasal dikatakan bahawa 25 Disember tu adalah hari kelahiran Isa. Walaupun sebenarnya tak betul. Sebab Isa AS, kalau kita lihat di surah Maryam, kan kisah mak dia disuruh goncang pokok tamar. Tamar tu ada buah. Bila pokok tamar tu ada buah, maksud dia itu adalah musim panas. Tamar berbuah musim panas, bukan musim sejuk. So, jadi tak ada kaitan bila disebut berkaitan tajuk masalah ada salji turun dan sebagainya. Tak ada kaitan pun. Bahkan semua tu hanya diubah oleh maharaja Rom bila untuk dia nak samakan kerajaan tadi dengan kerajaan yang lain. Pagan ritual tu disamakan dengan mereka. Dia masuk sekaligus je, semua mudah. Tak nak banyak sangat hari cuti. Banyak sangat hari kerajaan, dia campur aduk. So, jadi orang macam ni kadang ada dia kata dia bukan dia ingat Isa ketika hari tersebut. Kerana dia utusan Allah Ta'ala yang diagungkan. Macam mana perbuatan sebagai manusia yang yang meraihkan atau membuat peringatan tahunan dengan kelahiran Rasulullah SAW. Dengan alasan kata kita buat macam ni, Rasulullah SAW pun kita raikan, Isa pun kita raikan juga. Ini hukum macam ni adalah hukum bid'ah dalalah lah. Bid'ah yang sesat. Kalau orang tu dia buat untuk Isa sekalipun, untuk Ibrahim ke, untuk Musa ke, hari kerajaan untuk peringatan, ia adalah bid'ah sesat. Dan dia adalah lebih dahsyat pengharaman dan lebih kasar kan kesesatan dia, lebih teruk berbanding dengan orang yang meraihkan kelahiran Nabi SAW. Yang raikan kelahiran Nabi pun salah. Orang ni lagi teruk dari segi kesesatan dia. Kerana apa? Kerana keadaan dia ni, orang ni, dia berkongsi dengan orang kafir, dengan orang yang beriktikad bahawa Isa ni bukan hanya Rasul. Isa ni anak Tuhan. Pada hari orang-orang tu mengatakan Isa ni son of God, lahirnya kan, anak Tuhan, dia turut serta sama dengan kerajaan tersebut. Ini sangat dahsyat lah. Sangat lagi dahsyat daripada orang tu yang duk sibuk sambut Maulid Nabi. Maulid Nabi SAW. So, orang tu sambut Maulid Isa, lagi teruk. Sebab dia bersama dengan orang kafir dalam masalah pengisytiharan tentang Isa ni siapa. Okay, sebagai apa? Dan ini kerana apa yang mereka adakan dalam agama mereka, apa yang tak disyariatkan oleh Allah Ta'ala. Dan tak dibawa oleh Isa pun, Masih pun, bin Maryam pun tak buat. Dan para anbiya pun tak buat. Tak ada Nabi-Nabi buat. Kalau orang tu kata Nabi Muhammad SAW telah meraihkan hari kelahiran baginda dengan berpuasa.
Tapi Ustaz Fasan Hafizahullah pernah sebut, dia terangkan, dia kata kalau berlaku puasa, ia bukan hari raya, bukan hari celebration. Itu hari apa? Hari apa dia pasal hari celebration macam hari Jumaat, hari kerajaan ataupun hari raya Aidilfitri, Idul Adha, hari makan, hari minum, hari mengingati Allah Taala. Tapi Jumaat tak boleh puasa. Nabi puasa hari Isnin. So ia bukan hari celebration. Ini bukan hari kerajaan. Sebab hari kerajaan tak boleh puasa. Jumaat, hari raya kan, hari tasyrik, hari makan minum, hari mengingati Allah Taala. Tapi bila Nabi berpuasa hari Isnin, itu bukan kerajaan nama dia. Itu kena faham betul. Okay? Dan pengagungan para anbiya ni adalah sebenarnya dengan ikut ajaran dia. Kan? Cinta mereka, cinta para anbiya, ikut ajaran mereka. Dan ini bukannya dilakukan dengan kerajaan-kerajaan tersebut. Ini kalau orang tu raikan Isa, ikut serta pada hari Christmas sebab dia kata hari ni Isa lahir. Ini ada, saya dengar. Sebahagian tu cakap macam tu. Okay. Keempat, ataupun orang tu sebenarnya bila dia meraikan, diiringi dengan i'tiqad, kesahihan agama orang-orang berkenaan. Dan redha dengan syiar mereka. Mengakui ibadat mereka buat. Macam mana dia digambarkan dahulu dengan kata-kata yang disembah tu satu, sekalipun jalan berberlainan. Ini macam geng-geng apa berwujud dan sebagainya lah. Ataupun geng apa macam Ayapin. Dia kata saya cipta agama ni untuk menyatukan. Semua orang akan dakwa macam tu. Semua ajaran sesat mengaku macam tu. Dalam Islam kita bezakan. Yang kufur dan iman takkan serupa. Tapi dalam ajaran sesat dia ada liberal lah, atau agama dipanggil apa? Agama brotherhood of risalah. Ukhuwah risalah. Macam sekarang ni ada diorang binakan penyatuan agama Abrahamic religion punya penyatuan. Ini sebenarnya adalah seruan daripada Freemason. Dan serupa ni lah, yang serupa dengannya. Yang mereka ni cuba untuk kononnya menghilangkan boundaries, batasan agama tu dibuang. Semua agama serupa. Semua agama sama. Ini benda-benda yang pelik. Sering orang cakap tapi tak betul pun. Saya ingat sekali pernah ada seorang budak non-Muslim lah. Dia insurans punya wakil. Kemudian dia ambil saya kat rumah. Saya kata tak lepas. Dia nak juga. Nak bawa saya juga. Saya kata tak apalah. Okay, waktu dia bawa saya pergi ke area bukan Putra Heights. Apa benda nama tempat tu? Sarjana Putra. So on the way pergi tu naik kereta kan, dia bawa. Dia sembang apa benda tak cerita. Tiba-tiba dia keluarkan statement, dia kata semua agama sama. Semua agama sama. Saya diam, ketika tu saya diam. Saya macam apa benda lah mamak cakap ini. Tapi tak apalah. Okay, sampai dekat tempat klinik tu, dia isikan borang kan, biasa kan isi borang isi nama ni kan geng-geng jual insurans kan, dia orang pakar mahir. Dia betul dia sebutlah nama tempat kerja. So ketika tu saya masih kerja dekat Ihsan Taklim. So dia tanya saya, dia kata tempat Ihsan Taklim buat apa dia kata. Macam saya kata dengan dia, saya kata kami cuba untuk bawa orang ramai balik kepada agama ikut daripada kitab suci masing-masing. Maksud dia supaya orang ramai balik pada Islam ikut cara yang betul, ikut mana dalam kitab, dengan dalil, bukan ikut suka hati. Saya kata kita nak cuba macam tu, nak balik orang kepada usul agama yang sebenar. Sebab banyak orang beragama tapi tak ikut. Saya kata maka bukan Islam saja saya cakap. Contoh macam kes saya kata macam orang Kristian, Christmas, saya kata tak ada dalam Bible. Christmas tidak wujud dalam Bible. Kerajaan Christmas yang diorang sibuk sambut ni tidak ada dalam Bible. Tidak wujud dalam Bible. Serius. Tunjukkan mana dalam Bible tu, Old Testament, New Testament, ada sambutan Christmas. Tak wujud. Tidak wujud. Tahu tak? Bahkan Amerika Syarikat pun sebenarnya tahun 1800 lebih dahulu, sebelum daripada 1900, diorang ban. Diorang larang perbuatan meraihkan Christmas. Di pagan ritual, upacara keagamaan penyembah berhala. Ini bukan saya cakap. Carilah tengok kan. Kita kata benda ni kita ada kuasa di tangan anda kan. Daripada Google artis sebagainya, belajar. Google bukan nak masalah Christmas di ban di Amerika Syarikat. Saya kata dengan dia dalam Christmas, contoh Christmas tak ada dalam Bible. Pengampunan dosa tak ada dalam Bible. Jawatan Pope tak ada dalam Bible, saya kata. Lepas tu dia kata, oh tak ada. Saya kata awak macam tu juga. Saya Hindu Saya kata awak tak ada juga. Lepas tu dia diam. Dia kata awak pun tak baca kitab suci awak kan. Dia angguk. Bahkan tak boleh baca kan. Bukan tak baca, tak boleh baca. Sebab kasta berlainan. Pada masyarakat Hindu, siapa kasta yang bawah tak boleh baca kitab. Kitab tu dia pegang, dia akan dibunuh.
So dia kata dia pun tak boleh. Dia kata Natal sama lah Christmas. Christmas tu Natal lah. Hari Natal tu hari Christmas lah. Nama panggilan. Macam nama raya Cina di Indonesia. Nama dia pelik sikit. Hari apa entah disebut. Itu ikut nama negara. Sebutan pada negara-negara. Daripada asasnya memang tidak wujud. Jadi saya kata tak ada. Awak pun sama, tak baca dengan kita awak, saya kata. Lepas tu saya kata, tadi awak kata semua agama sama. Saya ni balik. Pasal dia kata semua agama sama kan. Saya kata awak tadi kata semua agama sama. Saya kata, katakanlah. Sebab dia, waktu dia cakap dengan saya tu, dia ada isteri, dia ada anak perempuan 2 orang. Saya kata, katakanlah isteri awak masuk Islam. Awak pendapat awak? Muka dia tengah senyum, terus jadi berubah. Anak perempuan awak 2 orang masuk Islam. Apa pendapat awak? Muka berubah. Saya kata, kenapa muka berubah? Kenapa muka awak berubah? Tak sama kan? Dia angguk tak sama. Saya kata, jangan cakap agama sama. You can say by your word kan. Kata-kata awak cakap. Tapi awak tak jujur. Banyak orang sebenarnya yang kes masalah penyatuan agama ni, yang kata agama sama dan sebagainya, semua mereka nak rosakkan Islam. Sebab dalam konteks Islam sahaja yang ada asas untuk menafikan perkelibatan dengan agama lain. Dalam agama-agama yang wujud yang lain, tak ada nama agama pun dalam agama, tak ada nama pun dalam kitab suci mereka. Contoh, Yahudi kan, Judaism. Dalam kitab Taurat, tak ada nama agama Yahudi pun. Christian. If a person say, I'm a Christian. Kalau cakap macam tu kan. Orang cakap tu, kata dengan dia, mana dalam Bible kata Christian tu nama agama. Tak wujud dalam Bible. It's not in their books. Ini benda saya perhatikan banyak orang tak faham. Hatta Hinduism macam tu juga. So, jadi secara asasnya kalau kita perhatikan, diorang tak tahu pun. Bila cakap agama sama, mulut cakap. Tapi hati mereka tak setuju. Saya kata kalau awak punya isteri masuk Islam, muka berubah. Tapi mulut sedap cakap semua agama sama. Ini sebenarnya cara diorang rosakkan Islam. Sebab Islam saja yang ada basic untuk menafikan keserupaan Islam dengan yang lain. Adapun yang kufur, tadi macam Nabi sebut dalam hadis yang sahih, al-kufru millatu wahidah. Kufur tu adalah agama yang satu. Kekufuran tu agama yang satu, dia duduk sekali. Orang semua berhala, orang yang peluzum agama, dia duduk sekali, boleh duduk, tak ada masalah. Adapun Islam yang sebenar tak boleh bersama. Sebab Allah Ta'ala utus para anbiya untuk membezakan perkara tersebut. Ini masalah dia. Dia sebutkan berkenaan dengan penyatuan agama. Okay, dan persaudaraan risalah. Ini adalah syiar orang Freemason yang nak buang agama. Dan hukum ini, Syekh ini kata, hukum ini adalah kufur yang mengeluarkan pada agama. So maksud dia pada sudut tadi kan, kita boleh kata yang pertama tadi ucap, dia tak faham, dia ingatkan benda tu boleh, dia berdosa. Kan? Dia berdosa. Dosa besar. Kalau dia rasakan bahawa perbuatan dia cakap tadi sebenarnya apa untuk kononnya macam kes mengagungkan Isa alaihissalam pun dosa besar juga. Dosa, okey. Ataupun tadi 3 4. Okey, ataupun kerana dia hadir untuk maksiat yang ada pada hari kerajaan berkenaan. Happy Christmas, kemudian dia buat maksiat kat situ. Kelab malam ke sebagainya kan. Untuk dia raikan. Ada open day, open night untuk kelab malam, minum arak dan sebagainya. So dia nak minum, dia pergi sana. So dia kata ini rosaklah dosa. Tapi pada yang keempat ini, bila orang tu mengakui bahawa Islam sama dengan yang lain, maka dia telah kufur daripada Islam. Sebab Allah Ta'ala tidak pernah jadikan Islam ni serupa dengan yang lain. Allah Ta'ala telah letakkan Islam ni mengatasi pada agama yang lain. Dengan sebab itu, tidak boleh untuk seorang tu dia ada sebarang kekeliruan kat sini. Allah Ta'ala nyatakan, dalam kita bincang daripada awal tadi, wa may yabtaghi ghairal islam dinan, siapa cari selain Islam sebagai agama, sebagai cara hidup, fala yuqbala minhu, maka takkan diterima daripadanya, wa fil akhirati minal khasirin, dia di hari akhirat kena orang-orang yang rugi. Ini jelas memang kita kata kalau tuan-tuan ikuti, memang semua dengan syiar itu. Tak ada syiar yang lain. Islam tidak membolehkan kita mengiyakan akan kepercayaan kufur. Benda tu, kepercayaan tu ada kufur, maka tak boleh kita iakan atas nama akhlak, atas nama adab, atau atas nama kebaikan, atau atas nama toleransi. Ia tak pernah boleh. Tak pernah boleh. Kalau ucap tahniah, kita kata tadi, ucap tahniah benda duniawi dia kan, dapat kerja ke, dapat sekian ke, naik pangkat ke, silakan, tak apa. Tapi bila kita berkait dengan masalah ketuhanan, tidak ada hak kita menyerahkan hak mutlak ketuhanan Allah Ta'ala kepada yang lain. Mengakui pun sendiri pun ada masalah. Mengakui, anggukkan kepala untuk benda berkenaan adalah masalah. Sebab kita takkan buat untuk benda-benda peribadi kita. Kalau ada orang rampas jawatan bapak kita sebagai ketua kampung, dia mengaku dia ketua kampung yang sebenar, bapak kita bukan ketua kampung, dia buat kenduri, kita akan makan, kita akan pergi.
Bahkan tak ada ucap tahniah pun jumpa. Tahniah kerana berjaya ketua kampung. Dalam politik pun dahsyat. Mana ada parti A menang, ajak orang makan parti B punya orang datang. Takkan dia datang macam tu, dia takkan datang. Tapi bila sentimen kepada Allah Ta'ala, pencipta yang berikan kita segala-galanya, kita dapati manusia ni tak dapat nak meletakkan jiwanya sepenuh jiwa raga dia kepada Allah Ta'ala. Tak pernah, tak ada. Tak ada rasa sayang, tak ada rasa cemburu, tak ada rasa benci kepada orang yang menyembah selain Allah Ta'ala. Dan kita sebenarnya atas syiar itu. Kita macam Ibrahim AS kata, wabada bainakumul adawatu wal baghdha. Nyata di antara kami dan kamu permusuhan. Kami takkan setuju dengan kamu. Bab ketuhanan kami takkan setuju. Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kamu beriman Allah Ta'ala sahaja. Sebab cinta kita kepada Allah Ta'ala tak membolehkan kita untuk redha dengan penyembahan selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cinta kita kepada Allah Ta'ala. Itu kalau kita ada cinta tadi. Kalau tak ada cinta, dan kita buatlah apa kita nak. Kita give away apa yang daripada agama kita hanya untuk kita redakan orang-orang yang kita kendaki. Itu salah. Lakum dinukum waliyadin. Baik. Sekejap. Okay, saya tengok balik apa benda soalan-soalan pelik-pelik ni. Okay. Okay, hari-hari yang diciptakan untuk menggalakkan consumer spending. Betul lah Syazwan kata. Mana hari-hari perayaan ni yang dikata macam Christmas ni adalah cara untuk korporat-korporat galakkan orang berbelah. Not more than that. Tak ada kaitan dengan keagamaan pun. Diorang pun tak tahu agama apa. Okay. Kemudian abang kita, Ustaz, bagaimana kita menjadi pembesar negara ucapkan hal demikian demi untuk muhibah umat dan berbilang bangsa? Sebab tu masalah kita sekarang macam ni. Ini masalah dia. Masalah yang kita hadapi sekarang. Sebab kita tak patut memberikan benda berkenaan pada mereka. Bukan masalah, tak ada larangan. Diorang nak berkumpul, nak beli barang, masak nasi biryani, dan takkanlah kita kacau. Kita kacau. Sepatutnya tak ada terlibat pun untuk kita ucapkan pun. Bukan atas dasar kesaksamaan dan sebagainya. Tak. Sebab kita ada lebih, kita cinta, iaitu Allah Ta'ala. So kita takkan redha. Macam Nabi kata ketika mati anak dia Ibrahim. Kan Nabi kata air mata mengalir, hati sedih. Tapi kita takkan cakap. Kami takkan cakap kecuali apa yang Tuhan kami redha. Kami takkan cakap kecuali apa Tuhan kami redha. No, Nabi cakap ketika Ibrahim, anak dia mati. Anak dia mati. Dia nak tuturkan kata-kata tadi, nak cakap tentang Ibrahim ni mati, nak mak ayub tak ada. Tak ada rasa alamak kan, ala, tak ada. Dia kata air mata mengalir, hati sedih. Tapi kami takkan cakap kecuali apa yang Tuhan kami redha. Ini asas kita. Sebab kita kata pada asas kita sebutkan setiap hari berdasar pada doa istiftah yang sering dibaca oleh masyarakat Melayu kita, Islam. Yang suka ambil doa istiftah yang daripada yang dikumpulkan oleh ulama mazhab Syafi'i, yang inna solati, solatku, wa nusuki, yang ibadat hajiku, wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin, milik Allah Ta'ala, Tuhan sekalian alam, la syarikalah. Kita sebut tiada sekutu baginya. Tapi bila kita kata selamat menyambut dan sebagainya, mana sentimen kita kepada Allah Ta'ala? Mungkin saya kata macam lah, asal-asal politik, banyak orang kata politik boleh halal, macam menghalalkan cara. Itu terpulanglah. Siapa nak buat. Tapi hukum kita belajar. Apa niat orang cakap, macam Syekh Sifar Hawali kata tadi kan. Dia ada empat keadaan. Sama ada A, orang tu cakap tapi tak redha. Kan? Dosa. Atau B, dia cakap sebab dia nak turut serta dalam majlis-majlis yang mengarut tu. Atau C, dia cakap kononnya kerana nak mengagungkan Isa AS. Atau D, dia cakap kerana memang dia percaya agama tu betul. Kalau yang terakhir tu, ya kufur. Adapun yang 1, 2, 3 ni dia dosa besar lah. Mungkin dia boleh taubat. Kita tak ada kerja kita hukum orang. Kita boleh tahu. Contoh macam kita kenal apa itu nasi, apa itu bubur. Kan kita patut kenal lah. Kita patut kenal benda. So kita belajar malam ni untuk kenal apa hukum. Tapi untuk menjatuhkan hukum pada setiap manusia bukan kerja kita. Kita tahulah jaga diri kita. Takkan mengucapkan berkenaan. Itu semua atas dasar politik je. Pasal dalam politik memang betul. Matlamat menghalalkan cara. Itu dalam politik. Tapi dalam Islam tak boleh. Pasal kita ada sentimen lebih besar. Apa kita nak jawab depan Allah Ta'ala nanti? Kan bila mana dikufurkan, Allah Ta'ala dinafikan. Kita tak disuruh berperang pun. Kita disuruh mengisytiharkan tak redha dengan kekufuran. Sudahlah. Kenapa tak ada dalam diri kita rasa tersebut? Kalau sentimen tu tukar kepada negara. Contoh orang kutuk Malaysia. Kita akan duduk makan dengan dia pun. Orang tu kutuk agung ke, kita benci, marah kan. Bila angkat keris dan sebagainya. Tapi soalan, bila Allah Ta'ala dinafikan
kedudukan sebagai Tuhan yang sebenar. Kenapa tak ada rasa cinta, tak ada rasa marah, tak ada rasa geram kepada bila orang sembah SWT? Dan ini sebenarnya attitude yang kadang orang kata pada ustaz-ustaz kan. Ada orang cakap lah, dia kata, ustaz-ustaz sunnah ni garang kan, tak lembut. Kita tengok orang ahli bid'ah, lembut je. Kita mestilah dia cakap macam tu. Tapi yang ustaz-ustaz sunnah ni cakap kasar. Dia bila kita nak menyelamatkan orang daripada jatuh ke jurang, jatuh ke tempat, kita kata, bang, jangan gerak bang, nanti abang jatuh. Mana jatuh? Kita kata, woi, jatuh nanti. Kita akan jerit macam tu. Dan bahkan lebih dahsyat dari itu adalah ketidakredaan kita dengan orang tu sembah selain Allah Ta'ala. Kita cinta hanya Allah Ta'ala. Mana boleh kita biarkan Allah Ta'ala diduakan? Mana mungkin kita ada sifat tersebut? Bahkan dalam surah Maryam kan, bila Allah Ta'ala nyatakan tentang perkara ni, kan, tentang perkara ni, dalam surah Maryam ayat yang masalah nombor ayat ni ingat. Okey. Dalam surah Maryam ayat yang ke-90 ya. 88 sampai 92. Kita nak ambil lah, nak baca kan. 88 sampai 92. Ayat 88 sampai 92 surah Maryam. 88 sampai 92 surah Maryam. Allah nak apa? Wa qalu ittakhadhar rahmanu walada. Dan mereka berkata telah mengambil Tuhan yang penyayang anak. Allah kata laqad ji'tum syai'an idda. Kami telah datangkan dengan perkara yang sangat teruk, sangat dahsyat. Takadus samawati tafattarna. Hampir-hampir seluruh langit pecah. Wa tansyaqul ardu, dan terbelah, bumi terbelah. Wa takhirul jibalu hadda, dan roboh gunung jatuh. An da'u lirrahmani walada, dengan bahu mereka menyeru untuk Tuhan yang penyayang ada anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada, dan tidak harus Tuhan yang penyayang ambil sebarang anak. Ini semua ni adalah pengisytiharan Allah Ta'ala. Macam langit bumi marah. Langit bumi boleh roboh dan pecah. Kan, langit pecah, bumi terbelah kerana mereka seru untuk Allah Ta'ala anak. Mana makhluk Allah Ta'ala yang besar, ni Allah Ta'ala sebutkan berkenaan yang besar. Langit lebih besar daripada bumi, bumi lebih besar daripada gunung ganam. Pecah, hancur kerana marah kepada orang yang menyeru untuk Allah Ta'ala ada anak. Kita takkan tak ada sentimen kat situ. Takkan kita rasakan benda berkenaan kan? Selamba je. Kalau orang kutuk anak kita, kita marah. Orang kata anak kita pandai, kita marah. Orang kita kata anak kita bodoh, kita marah. Ataupun orang tu nafikan anak kita marah. Tapi bila masa berkaitan Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada sentimen dalam dada kita untuk mempertahankan hak Allah Ta'ala sebagai Tuhan kita. Peliklah. Saya ulang balik, bab politik memang semua orang akan berkata matlamat menghalalkan cara. Tapi dalam Islam ni kita ada akidah. Akidah inilah menyelamatkan kita depan Allah Ta'ala nanti. Yang mana kita kata depan Allah Ta'ala nak jawab apa? Nak jawab apa Baik. Ustaz jika orang Islam macam yang kata macam tu, semua agama sama, nak beri hujah bantah. Itu saya kata macam kes tadi kan, kata semua agama sama. Diorang cakap tapi tipu. Bila macam tadi lah yang kawan kan Hindu, dia kata dulu dia kecil-kecil dulu dia asal Perlis. Dia kata dari kecil dulu dia biasa dah bismillah, ambil wuduk dia reti, solat pun dia reti. Kawan-kawan dia Islam ajar. Jadi dia tahu dah Islam ni macam mana. Tapi dia sendiri pernah cakap dengan saya, dia kata waktu dalam kereta, dia kata dia tu pernah tanya bapak dia tentang upacara-upacara dia buat dalam agama. Bapak tak boleh jawab. So last sekali masuk universiti, dia baca kitab-kitab, buku-buku berkaitan tajuk Philosophy of Religion. Lalu dia kata warna ni, ini sebagainya, dia cuba terangkan lah. Dia ajar bapak dia pula. Tapi bila perbualan tu datang, sampai saya kata apa? Tadi awak kata semua agama sama kan? Pasal dia tak baca kitab suci diorang. Dia tak boleh. Kasta bawahan tak boleh baca kitab. Jadi kalau dia kata, dia kata ini, saya kata awak tak nak baca kitab awak. Tapi saya nak faham tadi, kalau awak kata semua agama sama, kalau isteri awak masuk Islam, kenapa awak berubah muka? Kenapa awak marah? Kan? Kenapa jadi macam tu? Dekat sini bermaksud kata-kata tu dituturkan tapi bohong. Macam orang liberal lah. Orang liberal, dia nak dia nak kebebasan bercakap. Tapi bila orang cakap asal dia marah. Macam geng-geng teori konspirasi kan. Bila dia nak sebarkan, nak bercakap kebenaran kononnya, suka hati dia. Bila kita tegur, mengamuk. Kau tu pula cakap macam ni. Dia time dia kutuk ulama', dia kutuk asatizah, dia kutuk kata semua ulama' makan gaji. Tak apa.
Dia cakap apa dia nak. Tapi bila dia kena tegur, dikaitkan mereka ni sebagai orang yang A bodoh atau B apa tak pandai atau C jahil agama, marah. Time dia cakap orang tak apa. Ni yang jenis apa, bila time tumbuk orang suka-suka hati kan. Pukul-pukul orang apa tak apa. Tapi bila kena pukul sekali balik menangis. Ni masalah sikitlah. So daripada asas pertama agama tu semua sama, ini cuma apa ditutur di mulut tapi bukan realiti. Dia panggil balik dia orang takkan boleh jawab, dia orang takkan terima Baik. Kemudian macam mana dia kalau kita dalam kalangan ahli keluarga yang dah terbiasa sambut birthday, tinggalkanlah. Apa masalah dia? Tinggalkan je lah. Bukan tak boleh pun. Benda berkenaan tak perlu. Tak perlu. Kalau lah betul kita nak hargai kan. Hargai macam Nabi SAW bila bersyukur dia lahir. Dia lahirkan dengan berpuasa, beribadat kepada Allah Taala. Itu cara dia lahirkan kesyukuran dia. Bila tanya berpuasa hari Isnin, Nabi kata itu hari aku dilahirkan padanya. Bukannya dia buat dia buat benda berkenaan. Faham tak? Dia maksud dia bila dia buat puasa tadi kerana syukur pada Allah Taala. So macam mana kita syukur tadi? Itu lebih baik kita lahirkan kesyukuran. Bahkan sambutan untuk kelahiran orang zaman sekarang pun salah sebenarnya. Bila dia lahir, hari dia lahir tu, pertama tak ikut bulan Islam, ikut bulan kafir. Perasan tak? Dia tak ikut bulan Islam pun, ikut bulan kafir. Dia bulan Islam lahir bila pun tak tahu. Itu satu. Kedua, kalau patutlah dia bersyukur berterima kasih, bukan atas dia lahir. Patut dia raikan mak dia yang kerana melahirkan dia. Kenapa berhenti untuk awak? Untuk mak awak lah sepatutnya. Kenapa awak yang kena tiup lilin? Kenapa awak yang kena raikan? Awak patut raikan mak awak. Bagi hadiah pada dia kerana tolong jaga kita dan sebagainya. Itu patut berlaku. Tapi the opposite yang jadi sekarang salah. Sangat-sangat. Saya bukan galakkan untuk buat birthday juga. Cuma nak faham kan, konsep birthday tu sebenarnya tipu. Kenapa nak gembira dia kena raikan? Patut dia raikan mak dia. Mak dia yang susah payah gandongkan dia. Sakit melahirkan dia. Kenapa kita nak kena raikan dia? Raikan mak dia lah. Mak dia tu lebih utama untuk mendapat keraian berbanding anak tu sendiri. Apalah. Pelik kan? Anak tu lahir tiba-tiba kita raikan dia. Mak dia tu lebih besar hak berbanding dengan anak tu sendiri. Alam. Tapi kita tak tahulah. Dalam masyarakat Islam kita ni kadang-kadang tak gerti kan. Nampak dah tu. Nampak dah tak betul tu. Tapi masa nak tukar tu terpulang pada diri masing-masing. Okey. Surah Maryam 88-92. Okey. Kemudian jika Christmas tiada dalam Bible, maka Christmas ni pada hakikatnya bukan satu sambutan keagamaan. Kan? Dia memang sambutan keagamaan. Tapi asalnya adalah pagan daripada Eropah. Daripada Europe. Christmas ni kan disambut di Eropah. Sedangkan Isa AS lahir di Palestin. So diorang macam campur adukkan hari kerajaan tu hari cuti je untuk gabungkan. Kebetulan cuti dah ada pada musim sejuk, maka dia gabungkan sekali je. Ia jadikan dikaitkan ke keagamaan. Sama macam tadi budaya lah. Asal budaya macam masyarakat Cina, asal budaya jadi keagamaan. Ada bakar colok, ada sekian, ada buat ini, ada itu dan sebagainya. Kena masak benda sekian, kena potong sayur sekian. Kalau tak buat benda ni nanti celaka. Kalau buat sini malang. Itu semua tu jadi kepercayaan lah, keagamaan tadi. Asal bukan, tapi menjadi keagamaan seterusnya. Okey. Dia kata pada ikatnya bukan satu sama keagamaan lah. Apakah salah memberi ucapan Merry Christmas? Apakah sebenarnya sambutan Christmas ini? Tak ada. So bila orang tu dah lah buat benda bid'ah dalam Christianity, kemudian kan dalam Christianity dalam pengikut Isa pun tak pernah buat benda tu. Christmas ni baru lagi sebenarnya. Pada asalnya hatta orang-orang di Palestin dulu, pengikut Isa tak pernah sambut kelahiran Isa. Kena jaga sikit. Ni tak ada, tapi diorang buat upacara tadi dengan keagamaan. Dengan cara tadi, dengan perhimpunan keagamaan. Sebab tu kita ingat, bila sebut keraian keagamaan tadi, dia kaitan tempat, ada masa, ada sekian sebagainya. Kita ambil secara umum. Keraian bukan Islam. Keraian bukan Islam. Okey. Kena pukul balik nangis, betul. Salam Ustaz, boleh tak kalau kita islamisasi sambutan hari jadi? Ibu bapa dan sebagainya. Tak ada islamisasi. Sebab tu dia ulang balik. Macam Nabi SAW. Sebab tu bila orang yang buat upacara maulid dan sebagainya kan, diorang pening kepala. Pening kepala pertama sebab apa tau? Sebab Nabi buat puasa, Nabi banyak berpuasa sampaikan sahabat tegur kan, sampai Nabi jawab, Nabi kata itu hari aku dilahirkan. Maksudnya every week Nabi puasa hari Isnin. Nabi puasa. Kerana mengingati hari itu dilahirkan, dia bersyukur pada Allah Taala dengan berpuasa.
Itu puasa. Mana ada potong kek dan sebagainya. Buat laman capal tak ada. Mana ada buat laman capal. So mereka sibuk dengan Nabi sendiri sibuk dengan ibadat. Tapi dalam masa yang sama, dalam masa yang sama para sahabat Nabi tak follow puasa hari Isnin kerana Nabi lahir. So diorang buat apa? Puasa Isnin dan Khamis adalah berkaitan tajuk hari amalan diangkat. Pasal amalan kita diangkat kepada Allah Ta'ala ada harian, ada mingguan, ada tahunan. Okay. Ada harian subuh dan juga asar. Subuh dan asar. Kemudian ada yang mingguan, Isnin dan Khamis. Kemudian ada tahunan, itu bulan Syaban. So kita ada waktu kita berpuasa tu untuk mendapatkan fadilat agar puasa kita, agar amalan kita diangkat dalam keadaan kita berpuasa. Adapun Nabi SAW bila Nabi buat tu, okay, para sahabat tak dianjurkan untuk ikut sekali. Kalau kita faham daripada hadis Nabi tu, maksudnya kalau Nabi puasa hari Isnin, saya lahir Selasa. So saya puasa Selasa lah. Ikut pada perbuatan, Nabi puasa Isnin sebab hari lahir Nabi. Kita puasa hari Selasa ke? Awak puasa Rabu, awak Khamis, awak Jumaat, macam tu. Itu tak boleh, tak kena. Suatu benda tadi kita kata bukan keraian yang Nabi SAW anjurkan. So tak ada kaitan dekat situ apa yang kita kata untuk islamisasikan. Hatta menukar benda yang bukan Islam jadi Islam. Ini menjadi tahlil ni. Macam tahlil arwah tu actually Hindu diislamkan. Diislamisasikan. Saya ingat daripada Indonesia kan. Janji Aswaja. Dia cakap itu yang benar. Ia bukan Islam tapi telah diislamkan. Dia kata. Mana amalan puja roh asal Hindu ditukar kepada Islam asal baca mentera, baca Quran. Ini islamisasi yang tak patut berlaku sebab apa yang Allah Taala dah wujudkan untuk kita daripada ibadat, cara menyelamatkan orang telah mati tadi dengan doa-doa yang diajar oleh Nabi SAW dah cukup. Unless kita nak kata Nabi ajar tapi tak cukup. Betul Ustaz, Nabi ajar doa ini, Nabi ajar doa itu. Nabi ajar supaya anak ni sentiasa minta ampun untuk mak bapak dia. Pasal minta ampunnya seorang untuk mak bapak dia tadi menaikkan kedudukan mak bapak di syurga. Datang dalam Musnad Ahmad. Seorang lelaki masuk syurga dalam keadaan masuk syurga, lepas tu dapati syurga dia masuk tu sangat hebat berbanding amal dia buat. Dia ingat amal dia buat sikit tapi dapat syurga melampau. Lepas tu dia kata, Ya Rabb anna li hadha. Dia kata, Tuhan, dari mana aku dapat ni? Lepas tu Allah Ta'ala jawab, bistighfari waladika walaka, kerana minta ampunnya anak engkau untuk engkau. So Nabi dah beri solution untuk kita naikkan, upkan darjat mak bapak kita. Bukan dengan golek-golek, bukan kat kubur, bukan upah orang baca Quran. Banyakkan minta ampun untuk dia. Lemah sangat ke? Tak mampu ke? Ya Allah ampunkan mak aku, Ya Allah ampunkan bapak aku, Ya Allah ampunkan. Tak boleh ke? Perlu nak kena upah orang. Pergi masjid, bang, bayarkan. Tolong baca doa untuk mak saya. Bang, tolong baca mak saya. Ni surat tahfiz saya. Baca Quran untuk bapak saya. Lemah ke awak untuk minta ampun untuk mak bapak awak sendiri? Tak ada masa sangat ke? Ini kena jaga sikit. Ini yang kita kata dari sudut itu, Nabi SAW dah ajar kita. So unless kita nak kata kena islamisasikan amalan-amalan bukan Islam untuk masuk dalam Islam supaya kita lebih menjadi hamba yang baik, itu gila lah. Sangat gila. Baik. So tak ada timbul tajuk untuk islamisasikan. Hatta hari lahir. Tak ada islamisasikan. Ya. Macam mana makanan disediakan boleh kita makan. Kalau makan kenapa? Kan? Kalau orang saya kata buat kenduri. Orang buat kenduri. Dapat kalahkan. Katakan bapak kita ketua kampung. Orang tu menang, kalahkan bapak kita jadi ketua kampung. Kemudian dakwaan dia lah, ataupun bapak kita masih ketua kampung, dia buat kenduri. Kononnya berjaya kalahkan bapak kita. Lepas tu kita sebagai seorang manusia yang waras, agak-agak orang tu ajak pergi makan Orang tu buat perhimpunan kerana berjaya kalahkan bapak kita, atau kerana nafikan bapak kita punya kedudukan, atau berhimpun untuk kutuk bapak kita dan sebagainya. Kita takkan duduk sekali. Ini orang tu berhimpun, sediakan makanan untuk kata Isa anak Tuhan, untuk syirik kepada Allah Ta'ala. Kita boleh angguk makan. Gila ke? Dia ada tahap gila juga, tahap civil pun ada juga. Tahap apa kita punya sensitivity. Bab lain jangan cakap kan, orang kutuk bapak kita angkat parang. Ini Allah Ta'ala dinafikan ketuhanan dia, dinafikan berkenaan dengan pentadbiran dia, hak dia sebagai Tuhan yang sebenar. Kita boleh senyap sengih je makan coklat. Ambillah coklat ni Christmas macam tu. Kita logik lah sikit kan. Mengarut mengarut. Okey, Ustaz Nabi SAW sambut birthday dan dengan dia dengan berpuasa Isnin hari Khamis. Tak. Nabi SAW banyak puasa hari Isnin. Nabi banyak puasa,
Nabi banyak puasa hari Isnin. Siapa yang tertinggal, saya cakap nanti lain kali dengar balik. Okay, Nabi berpuasa banyak hari Isnin. So sahabat Nabi tanya, dia kata, ya Rasulullah, kan aku lihat engkau puasa pada Isnin banyak. Nabi kata, itu hari aku dilahirkan padanya. Okay, so Nabi banyak puasa Isnin sebab hari tu dia baginda dilahirkan. Tapi kita pula, bila berpuasa Isnin dan Khamis, bukan kerana Nabi lahir. Kita puasa Isnin dan Khamis sebab hari ini hari dia angkat amalan. Kita nak kalau boleh amalan kita diangkat dan kadang kita berpuasa. Itu basic dia. Faham tak? Dia bukan kita berpuasa hari Isnin atau Khamis tadi berkaitan dengan Nabi. Tak. Nabi sendiri buat macam tu. Dan dalam masa sama, perbuatan Nabi tadi tak menjadi amalan. Sebab para sahabat tak ada start buat benda berkenaan. Sebab Nabi kan ajar mereka agama. So kalau mereka tak nukil pada kita perbuatan tadi, dan maksudnya tak ada lah tu. Untuk dijadikan amalan. Mungkin khususnya Nabi. Bahkan tak jadi untuk kita pula buat. Pada hari Selasa kita puasa. Pada hari kita berpuasa supaya kita kita berpuasa kerana hari ini sebab kita lahir. Kawan kita puasa hari Khamis sebab dia lahir Khamis. Dia ni puasa Sabtu sebab dia puasa lahir Sabtu. Itu pun tak jadi juga amalan. Sebab para sahabat tak beramal macam tu. Itu jaga-jaga sikit Baik. Ustaz pakai mic apa clear suara? Bukan, saya jerit. Saya pasal cakap saya kuasa suara dia kuat. Tapi adalah mic ni saya dapat. Ada abang kita bagi. Apa Tormax kan. Dia actually mic ni memang studio. Kalau ustaz lain siap gantung ni. Saya punya je saya letak ke lantai. Memang mic ni kuat. Mic ni tangkap kuat. Dia ada setting untuk tangkap keliling atau tangkap satu arah. So saya cakap ni satu arah je lah dia tangkap. Jadi kalau anda kata dari segi ni banyaklah benda, kamera pun ada orang bagi kan, mikrofon bagi. Jadi semua Ta'ala berikan pahala pada mereka kerana sumbangkan barang-barang ni untuk kita buat kelas pengajian. Allah Ta'ala berkati harta mereka dan ampunkan mereka dan rahmati mereka. Okey. Okay. Adakah dikira biadab jika kita tidak membalas ucapan hari lahir dari teman? Tak biadab lah, pasal benda pun bukan ajaran agama. Kita doa keberkatan pada orang tu tak kira hari apa. Yang penting kita doa keberkatan. Kita jumpa dia, barakallahu fiik kan, SWT berkati engkau kan, SWT baiki keadaan kau. Itu doa tu tak perlu tunggu hari lahir. We have to do the doa every time kita jumpa kawan kita ke. Tak tunggu sebab malaikat mengaminkan tak tahu bila. Malaikat tak tunggu hari lahir. Pada orang yang percaya hari lahir tiup lilin tu, dia kata ada wish, ada panggil impian yang akan dimakbulkan bila tiup lilin. Ini masalah dia ni. Pasal ngarut-ngarut itu lah, tinggal-tinggalkan. Tak perlu kan. Macam banyak orang sambut hari lahir pun masih lagi depressed. Tak ada pembahagia pun. Itu tak usah buat ngarut kan. Okey. Apa kitab sesuai? Okey. Ada apa kitab sesuai untuk belajar untuk permulaan belajar akidah? Okey. Sebenarnya basic sangat banyak kan. Cuma kita kata dari dua sudut. Okey. Kalau orang tu nak belajar tajuk pengenalan atau pembinaan, saya cadangkan macam buku kitab Dr. Omar Sulaiman Ashkar. Ada siri akidah tentang Allah, para malaikat. Dia 8 siri. So buku tu elok. Okey. Tapi kalau nak simple kitab tauhid kan, Syekh Abu Muhammad Abdul Wahab dah cukup dah untuk pengenalan bagi mengelakkan diri kita jatuh dalam kesyirikan. Itu dia ada ada letakkan. Banyak buku-buku ringkas pun ada. Cuma kita kata tengok dari siapa guru kita ambil ilmu tadi. Kalau ambil daripada bid'ah ngarutlah kan. Datang bertahun-tahun pun masih lagi tak hilang syirik tu. Okey. Jadi samalah juga ustaz jika orang yang sambut Christmas contohnya nak order kek dari kita tak boleh terima lah. Tak boleh ta'awun al-birri wat taqwa wala ta'awun al-itsmi wal udwan. Tolong-tolonglah kamu pada kebaikan dan juga ketakwaan, yang kamu bertolong-tolong pada permusuhan dan juga dosa. Tak boleh. Kalau kita ada perhiasan, kita anggap tak nak lah buat. Kalau orang tu bagi pada kita minta kek saja, kita boleh buat kek, tak ada masalah. Tapi once dia kata kek ni untuk Christmas atau untuk dewa, tak boleh bagilah. Tak apalah hilang satu pelanggan. Yang lain tak ni. Bagi alasan pandai-pandai lah. Kata kek tak apa, kek tak siap ke, kek tak dapat nak buat ke. Cakap macam tu okey lah. Bagi alasan lah. Supaya kita terlibat sama. Tak terlibat sama untuk buat benda berkenaan. Kek ni makan sedap je, bukan benda lain. Okay, letak mic atas lantai bid'ah ustaz. Asal? Bukan. Letak mic. Saya letak ni, maksud saya tak gantung. Saya tengok ustaz lain gantung. Saya punya letak dekat lantai macam ni So dia di bawah. Tak ada gantung kat atas. Itu je beza dia. Okey.
Tidak boleh terbayang kalau zaman para sahabat duk sambut hari jadi masing-masing. Tak tersebarlah Islam seluruh dunia, betul. Tengah perang-perang pun duk stop sebab nak kena celebrate. Okay. Ustaz luar tajuk orang pekak, macam mana nak talkinkan bila nazak, kan? Dia orang boleh dengar ke? Kalau kita orang pekak tu ketika hidup telah kita ajarkan isyarat ni isyarat ni. Isyarat yang Nabi SAW buat ketika asyhadu an la ilaha illallah, kan Nabi angkat jari. Dalam solat, kalau dia seorang Muslim yang solat, kita boleh ajar. Kita angkat jari macam ni. Dia tengok jari kita, dia macam tu. Kita patut, kalau anda kata tak boleh sampaikan, macam mana? Tapi pada asal, kalau orang pekak tu kan, kalau dia boleh melihat lagi, kita angkat jari lah. Sebab kalau dia Muslim yang memang dah belajar Islam, lambang jari ni adalah apa yang Nabi SAW tunjukkan. Bahkan kita bertasyahud dengan asyhadu an la ilaha illallah ni. Jari ni yang mengesahkan Allah Ta'ala, ini patut difahami. Bukan ini, bukan ini, bukan ini, bukan ini ni. Yang satu. Ini lafaz apa ini adalah lambang bagi syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah. Baik. Bestlah bertanya ustaz kalau tak tahu ke ustaz, bestlah bertanya soalan kalau tak kalau tak tahu kat ustaz, harap manfaat. Baik, berhenti sini. Sambung kemudian. InsyaAllah nanti kita bincang lagi. Wallahu a'lam. Tapi saya ada cadangan, mungkin minggu akan datang ke, kalau selagi masih tak boleh jumpa, saya ingat saya nak ambil kitab Syekh Muhammad Amin Syangkiti. Tajuk dia Islam Dinun Kamil. Islam agama sempurna. Bagi untuk hari Khamis kita. Hari Khamis kita minta tu, dan hari Rabu kita akan bincang berkenaan dengan Quran dan Tauhid. Yang hari Khamis insya-Allah kita akan ambil Islam agama sempurna. Yang hari tu pernah buat dengan UIA punya daurah punya kumpulan, tapi baca dalam masa satu malam. Jadi kita akan buat tajuk per tajuk, ada 10 title, 10 tajuk, kita akan bincang insya-Allah nanti. Baik. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi minta maaf tadi anak kacau sikit lompat tu. Saya harap tak terganggu tuan-tuan sekalian. Dia benda ni kadang budak-budak tu dia semalam dia tidur. Saya mengajar dia tidur. Hari ni saya mengajar dia tak tidur. Dia lompat-lompat. Macam mana? Kan kalau halau tutup pintu lagi dia nangis. Okey, minta maaf Baik. Wallahu a'lam.